Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita buka majlis kita, seminar kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita sama-sama dapat bersama-sama untuk kita meneruskan program seminar pendidikan Islam SPM khusus untuk calon-calon SPM 2021 dan kita berterima kasih kepada penceramah kita pada petang ini Ustaz Muhammad Faisal bin Fazil daripada Guru Pendidikan Islam daripada MRSM Balik Pulau yang akan berkongsi, akan bersama-sama kita pada petang ini dalam satu program Skor A+ Pendidikan Islam SPM. Tajuknya yang diberikan adalah Syoknya Belajar Pendidikan Islam. Mudah-mudahan dengan kupasan yang akan dikupas oleh penceramah sebentar lagi akan memberi motivasi kepada kita untuk kita belajar dan lebih cemerlang untuk kita menghadapi, untuk anak-anak pelajar menghadapi SPM pada masa akan datang. Selamat datang diucapkan juga kepada guru-guru dan juga anak-anak pelajar calon-calon SPM 2021. Mudah-mudahan dengan ruang dan masa yang diberikan, insya-Allah kita sama-sama ambil manfaat daripada apa yang akan disampaikan nanti. Okay, untuk makluman anak-anak pelajar sekalian, anak-anak pelajar boleh mengemukakan soalan di bahagian Q&A dan insya-Allah akan sedaya upaya akan dijawab oleh penceramah kita pada petang ini. Untuk makluman anak-anak pelajar juga, anak-anak pelajar boleh melihat rakaman seminar pada petang ini melalui link yang anak-anak pelajar masuk sebentar tadi. Boleh pakai link yang sama untuk tengok rakaman selepas daripada seminar kita nanti. Kalau ada apa-apa yang terlepas, anak-anak pelajar boleh masuk gunakan pautan melalui pautan yang anak-anak pelajar masuk sekarang. Okay, insya-Allah Ana tanpa membuang masa, Ana jemput Ustaz Muhammad Faisal bin Fazil untuk memberikan ceramah ataupun seminar kepada kita pada petang ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Wan Marzuki bin Wan Ahmad selaku Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Islam dan juga pihak penganjur bahagian pendidikan menengah MARA kerana sudi menjemput saya untuk berkongsikan tentang syoknya belajar pendidikan Islam. Dan yang diraikan dan yang paling penting untuk petang ni adalah para pelajar, para peserta dan juga kalau ada guru-guru, ustaz-ustazah yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kita akan berkongsi tentang satu tajuk. Sedaya upaya saya akan cuba membawakan tajuk ini secara santai supaya kita dapat rasakan yang pendidikan Islam ini tak susah, terutamanya pelajar. Dan untuk guru juga, untuk mengajar pendidikan Islam ni kita tak rasa rumit. Okey, itulah tujuan kita pada petang ni. Okey, jadi saya kongsikan slide saya ini. Kenapa kita pilih tajuk Syoknya Belajar Pendidikan Islam? Sebab untuk mendapat orang kata menguasai satu-satu perkara tu, kita perlu rasa gembira untuk belajar.
Kalau kita rasa orang kata belajar secara terpaksa, susah untuk kita dapat perkara tu. Jadi kita pilih tajuk ni, Syoknya Belajar Pendidikan Islam. Dan saya akan kongsikan beberapa perkara tentang macam mana nak jadikan belajar pendidikan Islam ni mudah. Aim kita yang pertama adalah kita tengok secara umum bagaimana nak tengok pendidikan Islam tu daripada susah menjadi mudah. Seterusnya saya akan kongsikan bagaimana kita nak buat nota. Sebab antara tanggungjawab seorang pelajar adalah mereka membuat nota. Kebiasaannya mereka mendapatkan nota daripada macam-macam sumber. Tetapi yang lebih kesan adalah pelajar sendiri membuat nota. Sebab kalau nota orang lain tak semestinya sesuai untuk kita. Jadi bila kita ada kemahiran membuat nota, insya-Allah nota tu lebih berkesan untuk diri sendiri. Lebih-lebih lagi pelajar SPM, tak lama lagi kamu semua akan menghadapi SPM. Kemahiran ni perlu ada. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Jadi hari ini kita akan share sama-sama. Baik, keperluan tambahan, sekiranya para pelajar ada buku teks, lagi baiklah. Nanti tampak di atas telima kalau ada. Kalau tak ada, tidak mengapa. Tengok saja slide saya. Ada pen dan kertas untuk catatan. Sebab kadang-kadang bila kita live dengan record, dia punya feeling tu tak sama. Mungkin kefahaman kita masa sesi live ni adalah lebih baik. Jadi kalau kita ada pen dan kertas untuk mencatat, itu adalah lebih baik untuk kita sendiri. Baik, ini adalah target yang pertama. Okay. Kita nak apa untuk SPM? Kita mesti nak A. Ramai orang kata nak A, nak A, nak A. A adalah 80 hingga 89 markah sahaja. Jadi sebab tu nama seminar ini, dah berapa siri dah ni kan? 4 siri dijalankan dengan skor A. Skor A plus sebab target kita adalah 90 hingga 100 markah. Andai katalah pelajar dapat 90 markah. Jangan dibanggakan sangat dengan 90 markah ni sebab apa? Ini bermaksud kita kehilangan 10 markah. Saya maintain dapat A, Ustaz. Tiap-tiap kali exam saya dapat A, saya dapat A, saya dapat A. Berapa markah hang dapat A? Saya dapat 90 markah. Konsisten 90. Okey, konsisten 90 markah bermaksud konsisten salah ataupun konsisten hilang markah 10. Banyak tu 10 markah kan? Andai kata kita dapat markah 69 kat sini, kita hilang 1 markah. Kita dah tak dapat A tolak dah, A minus. Itulah pentingnya markah. Untuk SPM, markah ni lah paling penting mendapatkan A. Yang lebih penting adalah, lebih utama adalah kita dapat aplikasikan ilmu itu dalam kehidupan seharian kita. Macam mana A subjek kita dapat dalam pendidikan Islam, begitulah A akhlak kita. Begitulah A plusnya kita punya ibadah kita dan hubungan baik kita sesama manusia, dengan Tuhan kan, dengan alam dan sebagainya. Baik. Tidak ada target lain, target kita adalah A+. Saya percaya dalam ni mungkin ada pelajar yang bukan saja daripada MRSM, mungkin daripada sekolah-sekolah selain MRSM. Kita letakkan target kita A+. Okey. Dalam Islam disebut niat. Niat tu adalah target. Okey, kita sebelum kita nak tahu subjek tu, kita nak tengok lebih lanjut, kita kena tahu isi kandungan. Bila kita ada isi kandungan, kita faham isi kandungan, kita tak akan merungut banyak subjek. Contohnya, ada pelajar datang kat ustaz lah. Datang kat ustaz, dia kata, Ustaz, banyak sangat lah subjek. Kita dah habis syllabus kan sekarang. Jadi banyak sangat lah ustaz nak baca form 4, form 5, banyak sangat. Saya tak termampu nak baca nak baca banyak ni. Betul ke banyak tu? Dah senaraikan lah. Jadi kita senaraikan macam ni. Sebab kalau kita baca dalam isi kandungan dalam buku teks, kita rasa banyak. Tapi bila kita susun secara jadual macam ni, sebenarnya tak banyak pun. Kan? Tengoklah, tingkatan 4 ni kita cuma ada 2 surah saja. Surah bacaan, surah hafazan tu 2 surah saja. Bukan banyak sangat. Dalam Al-Quran berapa? 114 surah kan? 2 surah je kita belajar. Itu pun berapa ayat saja. Memang sikit sangat. Untuk tingkatan 5 pun sama. Kan? 2 surah saja. Tajwid. Hukum mat ni 2 saja hukum mat untuk SPM. Punyalah sikit, senang.
simpelnya pendidikan Islam KSSM ni. Jadi kalau sesiapa datang lepas ni kat kita, siapa yang datang kat Ustaz bagi tahu banyak sangat, mai kita tunjuk isi kandungan ni. Betul ke banyak? Tak banyak lah. Tajwid kan, tajwid mat cuma 2 saja untuk SPM. Untuk Data 5 cuma ada 3. Tak susah. Berbanding hukum tajwid yang keseluruhan. Form 3 tingkatan 3 ni sebenarnya lagi susah daripada SPM. Itulah cara Ustaz nak motivasikan pelajar SPM ni. Tingkatan 3 lagi susah di SPM sebab apa? PT3 ni keluar tingkatan 1, 2 dan 3 untuk dia baca. Untungnya mereka musim Covid ni dia orang keluar 1 tahun saja. Kalau tak memang 3 tahun tu dia kena baca. Sebenarnya SPM lagi senang daripada PT3. Itulah mindset kita. Okey, kita tengok pada hadis, 2 hadis yang sangat mudah. Okey. Akidah tak banyak, tak banyak. Nama Asmaul Husna daripada 99 nama tu yang terlibat untuk SPM cuma 4 sahaja. Jadi dekat sini bila mindset think kita kata oh tak banyak, dia akan jadi mudah. Jadi dalam fikiran kita, kita fikir mudah saja. SPM ni mudah saja. Tak susah sangat. Sebab tu kita wajib dapat A+. A pun kita tak nak, A- pun kita tak nak, kita cuma nak A+ saja. Sebab apa? Sebab pendidikan Islam itu mudah. Cuba kita tengok tingkatan 4 punya tajuk. Tingkatan 5 dah tak ada dah tajuk berkaitan iman. Dia dah buang. Okay, begitu juga dengan sirah. Mungkin agak berat sikit lah. Ramai yang kita buat survey bagi tahulah. Pelajaran sirah ni paling susah sekali. Sebab tu kita tanya kan. Susah ni kenapa? Betul ke susah? Kita kena tengok dulu. Susah ke tak? Tapi Ustaz akui agak susah sikit lah. Dan sebab kerajaan yang ada ni kerajaan yang hebat-hebat. Kerajaan yang lama. Yang bertahan lebih daripada 500 tahun. Abbasiyah dengan Uthmaniyah ni. Kan, beratus tahun sejarah dia. Sangatlah berat. Tapi betul ke susah? Kita cakap susah tapi betul ke susah? Nanti Ustaz tunjuk bukti dia. Sebenarnya tak susah pun. Memang senang sangat. Okey, tingkatan 4 adalah tokoh yang biasa kita dengar. Cuma kita mungkin tak berapa kenal. Jadi inilah peluang kita untuk mengenali lebih lanjut tentang tokoh-tokoh mazhab ni. Sebenarnya mereka ni ada satu keunikan pada tokoh-tokoh mazhab ni, nanti Ustaz akan tunjuk apa keunikan dia. Antaranya nama mereka ni sama, nama gelaran mereka ni sama. Jadi kalau kita nak hafal kan nama-nama gelaran tokoh-tokoh ni tak susah sebab nama gelaran dia tu semua sama. Nanti kita tunjuk. Okay, tokoh pejuang, Tingkatan 5 ni dia ada unik sikit tokoh dia sebab dari 3 zaman yang berbeza. Zaman moden ada, zaman orang kata peperangan ada, peperangan dunia kedua kot kan, peperangan dunia kedua ada dengan zaman yang terdahulu. Jadi ini sangat unik tapi tak susah mana pun. Okey, begitu juga dengan fiqh, ada sedikit sukar tapi kebanyakannya bagi tahu sirah lagi susah. Tak apa, kita tengok, kita buktikan bahawa perkara ini sebenarnya bukanlah susah. Okey, Ustaz tulis note dekat sini, mulai sekarang kita jangan fikir ada pembahagian macam ni, silibus tingkatan 4, silibus tingkatan 5. Okey, sebab bila kita fikir macam ni, sebab apa? Sebab kita akan rasa silibus tingkatan 4 ni jauh sangat kan. Jauh sangat silibus tu. Kita akan rasa susah. Jadi kita dalam fikiran kita, kita nak rasa senang. Kita kata ini adalah, semua ni adalah silibus SPM. Jangan beritahu Khulafa' Rasyidin adalah tajuk di tingkatan 4. Tak nak. Sebab apa? Sebab kita rasa tingkatan 4 bila? Setahun yang lepas aku ada kat tingkatan 4. Jadi kita akan rasa susah, mindset kita akan automatik akan tukar jadi susah. Jadi sekarang ni kita anggaplah semua ini adalah bukan silibus tingkatan 4, bukan silibus tingkatan 5, tetapi ini semua adalah silibus SPM. Okey, ini bukti dia yang pertama. Kenapa batch tahun ni SPM sangat beruntung? Sebab apa? Sebab kita ambil KSSM. KBSM bukan tak untung. KBSM ni silibusnya agak berat sikit. Sebab apa? Tengok isi kandungan pada tingkatan 4 ada 36 topik. Buku teks dia tu ada 36 topik. Dalam KSSM, tahun ni punya SPM, yang pertama, cuma ada 25 topik. Berapa topik dia dah buang kat sini kan? 11 topik dia dah buang. Buku teks lebih tebal. 285 muka surat. Buku teks tingkatan 4 KSSM kamu cuma 216 muka surat. Berwarna dan dengan poin sekali. Yang dulu teks macam
esei. Bayangkanlah, dah lah teks dengan esei, 285 muka surat pula tu, 36 topik. Sebenarnya sangat syarat buku teks tu. Berbanding buku teks kamu, dah lah nipis, tulis dengan poin sahaja. Pertama sekali kita kena bersyukur kan. Sempena hari Jumaat ni bersyukur. Oh, selamat aku nak ambil KSSM. Nasib baik aku dilahirkan tahun ini untuk ambil SPM. Alhamdulillah. Okey, ramai yang kata tajuk haji dan umrah susah. Apa susahnya kan? KBSM ni kamu tengok ni, berapa punya banyak tajuk. Berbanding KSSM tahun punya silibus, upah haji, jenis tawaf, hikmah rukun haji, jenis dam dah ditiadakan. Yang mencabar dulu adalah jenis dam ni sangat mencabar. Jenis tawaf pun mencabar. Sekarang dah tak ada. Jadi kita tak ada alasan untuk tidak dapat A+. Sebab memang senang. Silibus kamu ni sangat senang. Sunat haji daripada 14 jadi 5 saja. Takkan tak boleh ingat. Kan memang mudah. Ya, Khulafaur Rasyidin. Dulu pun dah ada. Tapi kisah pelantikan dia saja dah 5 muka surat. Tapi tahun ni tak ada. Kan, tiada 4, tiada 5 tak ada. Tajuk-tajuk kisah kepimpinan polisi pemerintahan tak ada. Ustaz boleh bagi tahu KBSM punya level ni, level universiti sebenarnya. Kalau dekat universiti tu kita belajar sejarah Islam kan. Memang level universiti. Tapi kamu punya KSSM tak ada. Jadi bersyukurlah kita. Kita tengok tiada 5 punya isi kandungan KSSM. Daripada 38 topik jadi 21 topik. Muka surat buku teks yang lama 290 muka surat, lagi tebal. Sekarang 216 je dengan berwarna dengan poin. Kerajaan dulu adalah kerajaan Abbasiyah. 35 belajar kerajaan Abbasiyah. 37 muka surat. Berat beg kamu, berat. Berapa kilo buku tu. Tahun ni bila ada KSSM, alhamdulillah cuma ada 12 muka surat saja. Takkan tak boleh skor kan? Abang-abang, kakak-kakak kita sebelum ni boleh skor. Kita tak boleh skor dengan kelebihan yang diberi dalam KSSM ni. Okey, maksudnya banyak silibus yang lama tu dah ditiadakan dalam KSSM. Inilah kesempatan kita untuk dapat A+. Baik, kita tengok pada tajuk perkahwinan 81 muka surat. Perkahwinan, bab kahwin, orang katalah kalau dulu kan belajar bab kahwin KBSM ni, lepas khatam bab kahwin tu boleh terus kahwin kan. Boleh nikah terus sebab memang lebih daripada kursus kahwin orang nak kahwin. Memang sangat detail. Tapi untuk KSSM 24 muka surat saja. Takkan tak boleh skor. Itu yang syoknya pendidikan Islam tu. Okey, tokoh ada 6 orang. Yang lepas sekarang jadi 3 orang saja. Jadi Ustaz dah tunjukkan bukti yang pertama. Kamu nak apa lagi? Nak bukti yang lain? Kita bawa bukti lain. Kita tunjukkan kenapa syoknya pendidikan Islam ni, kenapa mudahnya pendidikan Islam ni. Nak dapat A+ tak mustahil. Okay, kita bedah buku teks sikit. Kita tengok apa yang ada dalam buku teks. Ini maklumat ni. Okay, kalau kita tengok buku teks kan, dia ada kotak-kotak macam kan. Apa maksud kotak-kotak ni? Yang ni Ustaz dapat daripada Ustaz Amir dari Selangor. Dia JU dia Selangor, dan dia pun ada 2-3 kali kot keluar Didik TV. Dia ada bagi pengajaran di Didik TV kan. Ustaz ikut webinar dia ada beritahu dalam buku teks tu apa-apa yang maklumat, apa saja yang tertulis dalam buku teks tu boleh dijadikan modal untuk dibuat soalan peperiksaan. Boleh dijadikan modal untuk dibuat soalan peperiksaan. Dalam membuat soalan pendidikan Islam SPM ni, dia cuma ada 2 dokumen saja. Yang pertama adalah buku teks KSSM. Dia tak ambil buku rujukan lain-lain sebagai bahan untuk dibuat soalan. Dia mesti ambil daripada buku teks yang pertama. Yang kedua, dokumen yang bernama DSKP. DSKP ni, pelajar memang tak tahu. Tapi DSKP ni adalah dokumen yang wajib untuk guru-guru macam kami ni pegang untuk mengajar kamu. Soalan akan dibuat berdasarkan 2 dokumen ni saja. Tetapi yang betul-betul digunakan adalah buku teks. Jadi kalau kita tak semangat nak baca buku teks, kita rasa tak naklah buku teks, aku nak baca buku rujukan.
kita tinggalkan terus buku teks, kita akan jadi rugi. Sebab apa? Sebab buku teks lah sumber untuk dibuat soalan. Jadi kita kena tengok apa yang ada dalam buku teks. Okay. Spektrum ilmu ni, maksud dia penyendal yang berfungsi untuk menambah pengetahuan. Ni dalam buku teks ni, maksud penyendal ni. Maksudnya ada kotak-kotak macam ni kan, spektrum ilmu ni. Jadi spektrum ilmu ni, Ustaz Amir tu beritahu, kita kena baca. Ustaz pun kadang-kadang sendiri, bila Ustaz mengajar, spektrum ilmu ni Ustaz terlepas pandang. Sebab apa? Kita ingat macam info tambahan biasa je. Sebenarnya tak. Spektrum ilmu ni adalah info yang sangat penting dalam tu. Sebab tu dia letak dalam spektrum ilmu. Tapi kita banyak tertinggal, kita banyak mengabaikan dia. Jadi lepas ni tolong tengok di setiap buku teks tu, dia ada beberapa spektrum ilmu, kita kena baca juga. Ada yang sepanjang-panjang maklumat spektrum ilmu tu, kotak besar macam ni kan, tentang asobah, nampak tak? Dia senaraikan siapakah pewaris harta ni, yang macam kamu dah ikuti ustazah punya seminar gitu kan. Dia ada hukum, dia ada petikan daripada buku-buku ulama kan, buku-buku tafsir dan sebagainya. Ada petikan daripada hadis dalam spektrum ilmu ni. Ada yang paling sikit, yang paling pendek adalah definisi. Jadi kita kena ambil berat tentang spektrum ilmu ni. Penyendal lain adalah nota guru dan amalan. Nota guru ni pada Ustaz, dia tak ada kaitan sangat dengan pelajar. Tetapi untuk guru, sesuai untuk kita nak dapat idea untuk macam mana mengendalikan kelas. Amalan ni, dia mungkin tak masuk dalam exam. Tapi penyendal amalan dalam buku teks ni, dia adalah sebagai orang kata maklumat tambahan untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Untunglah kan, macam ada doa kan, doa yang terdapat dalam Al-Quran. Bagus kita hafal, macam tu. Jadi Ustaz tunjuk yang ni, dalam muka surat ni, dia ada penyendal, spektrum ilmu, penyendal amalan. Jadi spektrum ilmu yang kecil ni lah kita kena baca juga dan titik beratkan dia. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Ustaz dah senaraikan dah berapa banyak spektrum ilmu yang ada. Dalam pelajaran tingkatan 5, paling banyak spektrum ilmu ni pada pelajaran 13. Ada 7 spektrum ilmu, kotak spektrum ilmu ni. Kalau kamu rasa benda ni penting, kamu boleh screenshot lah. Screen kan, screenshot benda ni. Supaya kamu tahu ada spektrum ilmu yang penting. Dalam pelajaran tingkatan 4, dalam buku teks tingkatan 4, spektrum ilmu yang paling banyak adalah pada tajuk 14 dan 15. Maksudnya spektrum ilmu ni, kalau banyak macam ni kan, contohlah kita baca topik pelajaran ke-15, kita terlepas pandang spektrum ilmu ni, kita tak baca, banyak maklumat yang kita habis, yang kita tak dapat, takut-takut maklumat tu lah yang keluar dalam exam. Ni paling banyak sekali ni. Pelajaran 8 ni ada 9 spektrum ilmu. Jadi Ustaz nak bagi tahu kat sini, bila kita baca buku teks, kita cari dekat spektrum ilmu ni, perlu juga dititik beratkan. Okey? Kita pergi kepada sedikit review tentang kertas satu ujian bertulis. Ujian bertulis. Kita pergi kat sini. Soalan, kita pergi pada topik fiqah. Soalannya biasanya fokus pada apa kalau fiqah? Maksud. Maksud ni 2 markah. Jadi maksud ni memang nak tak nak kita kena baca banyak kali supaya kita sampai boleh hafal lah maksud ni. Kalau nak selamat lah. Kalau tak nak, kita hafal dia punya key point. Tu maksud. Fiqah ni memang banyak keluar pada maksud. Memang dia nak maksud. Kurang-kurang dalam satu tajuk 2 markah. Rukun dan syarat. Rukun dan syarat ni selalu orang keliru. Bila minta rukun, dia jawab syarat. Bila minta syarat, dia jawab rukun. Bila minta syarat sah, jawab syarat wajib. Bila minta syarat wajib, jawab syarat sah. Ini bahayanya fiqah ni kat sini. Jadi kita kena lihat semula bahagian ini. Okay, hukum. Sunat, makruh, famous soalan macam ni kan. Dan lain-lain. Wajib. Dia suka tanya bahagian ni. Okay, jenis-jenis, perbezaan, hikmah. Hikmah, pengajaran kan. Soalan je, jawapan ni kita hendaklah dan sebagainya. Macam itulah. Okay, ini adalah bahagian fiqah. Ustaz dedahkan kat sini. Ini pun Ustaz dapat daripada orang lain. Jadi Ustaz buat semula, bagi susun macam ni supaya kamu nampak. Rukun ni apa perbezaan dia dengan syarat? Contohlah rukun nikah. Dia ada bakal suami, bakal isteri, wali, 2 orang saksi, akad, lafaz ijab dan kabul. Ni dia punya rukun. Bila minta rukun ni sajalah.
Macam rukun Islam, rukun iman kan, ada 5, ada 6. Rukun ni biasanya macam tu, banyak tu, 5, 6. Rukun 9 ni ada 3 saja. Okey. Tapi bila dia minta syarat sah perkahwinan tu, contoh bakal suami, dia sama je bakal suami. Okey, dia sama dengan rukun bakal isteri, wali, saksi, akad. Tapi dia kena tambah perkataan mestilah. Contoh, bakal suami mestilah Islam. Kalau kita nak tahu lebih, orang kata senang nak faham lah. Syarat ni apa? Bakal suami mestilah Islam. Banyak lagi sebenarnya bakal suami mestilah banyak lagi dan lain-lain. Jadi kalau nak tengok lebih lanjut bahagian ni, sekarang juga kalau ada buku teks bersama kamu, boleh buka muka surat 104, 105. Cuba tengok. Cuba tengok macam mana syarat tu diletakkan. Jadi kat sini Ustaz pilih satu je lah. Bakal suami mestilah Islam. Bakal isteri mestilah bukan isteri orang. Wali mestilah sempurna akal dan lain-lain. Banyak lagi. Tapi kalau dalam exam, soalan-soalan macam ni biasanya dia nak paling banyak pun 4 markah. Kan? Kalau dalam contohlah ada 10 kan, 10 syarat. Dalam banyak syarat tu mesti dia nak 1, 2 saja. Paling kurang kamu ingat satu pun dah. Orang kata sekurang-kurangnya lah. Cukup. Untuk mendapat markah tu. Untuk kehidupan kita kena ingat semua. Tapi untuk exam cukuplah untuk 1, 2. Supaya kita mudah faham. Ingat semua lagi selamat, lagi bagus. Okey, akad mestilah mengandungi lafaz nikah. Tu beza dia syarat. Contoh rukun sembelihan, penyembelih, binatang sembelihan, alat sembelihan. Penyembelih mestilah beragama Islam, ahli kitab. Kan, binatang sembelihan mestilah putus surah Al-Qum. Banyak lagi binatang sembelihan macam mana ciri dia. Dan urat marik. Ejaan marik macam ni. Ustaz dengar daripada Ustaz Amir tu lah. Dia beritahu ejaan dia macam tu. Bukannya apostrofi, bukannya marikh. Ada H tu planet marikh kan. Tapi kalau kamu nak eja dalam orang kata Rumi, macam ni lah ejaan dia. Tapi biasanya kalau pemeriksa, kalau ejaan tu tersalah, tapi bunyi ni betul, biasanya dia terima. Tapi ejaan yang sebenar adalah begini. Okey, alat sembelihan mestilah boleh melukakan. Maksudnya tajam lah. Okey. Kalau tak tajam pun boleh melukakan. Tu syarat dia. Baik. Inilah yang ramai kata sirah dan tamadun Islam ni susah. Siapa yang kata sirah dan tamadun Islam ni susah, boleh bagi tahu dekat chat yang dia memang betul-betul bermasalah dekat sirah ni. Sementara Ustaz terangkan tu, bolehlah dia respon kan. Kenapa sirah ni susah? Tulislah dekat chat sikit kan. Siapa yang rasa susah tu, tulis respon kat situ. Bolehlah kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Baik, sirah dan tamadun ni ada kerajaan, ada tokoh. 2 tu je. Kerajaan, tokoh. Kerajaan, tokoh. Dah. Kerajaan dia nak tahu apa? Dia nak tahu yang perkara-perkara ni lah. Kegemilangan, kemerosotan, pemimpin. Penting pemimpin ni penting. Sejarah dia secara ringkas, iktibar. Iktibar ni mudah je. Iktibar ni adalah kita hendaklah. Kita hendaklah. Itulah iktibar, macam pengajaran lah. Kan? Okey, tokoh. Dia nak riwayat hidup, peribadi dia, sumbangan dia. Iktibar pun sama. Okey, jadi inilah yang perlu kita titik beratkan. Baik. Kenapa susah belajar pi? Macam tadi kan, Ustaz nak minta respon sikit, kotlah boleh respon di message tu. Kenapa susah pi ni? Antara yang Ustaz dapat lah daripada anak-anak murid kan, pelajar-pelajar ni dia beritahu. Fakta banyak sangat lah Ustaz. Susah lah. Fakta banyak sangat lah. Lagi-lagi haji kan. Tahallul lah, nafar lah, apalah, banyak sangat. Okey, Ustaz terima. Betul. Namanya pun belajar kan. Belajar memanglah susah. Kamu nak tahu, mengajar lagi susah tau. Ustaz nak mengajar lagi susah. Ustaz-ustaz kamu, cikgu kamu nak mengajar pun lagi susah. Cuma mereka dah ada basic, orang kata knowledge. Tu dia rasa macam tak susah sangat. Sebab kamu ni baru nak belajar tapi tak apa. Okey? Ustaz terima, fakta terlalu banyak. Tak tahu nak mula dari mana Ustaz. Nak mula dari belakang ke nak mula dari depan? Ada orang mengaji, dia mengaji daripada depan. Anak Ustaz mengaji daripada belakang. Daripada juzuk 27 dia ngaji. Kan contohnya. Dia tak mula dari juzuk 1. Macam tu. Dia punya cikgu mengajar macam tu. Tapi dia ada stand kan. Cikgu dia kata mula dari belakang. Mula dari belakang. Ni mula dari depan. Okey, maksudnya
dia tahu nak mula walaupun dia mula dari belakang. Tapi yang ada masalah ni, orang yang ada masalah ni tak tahu nak mula dari mana. Okey, kita akan selesaikan masalah ni. Tiada atau gunakan strategi belajar yang sama untuk belajar semua topik. Dia tiada strategi. Dia belajar, lebih-lebih lagi PDPR ni, dia dengar je dengan mata dia, dia melihat dengan telinga dia. Memanglah tak dapat. Dia melihat dengan telinga, dia mendengar dengan mata kan. Memanglah tak dapat. Dia tak ada strategi. Mungkin dia tengah dengar belajar, tangan dia tak ada pen. Dia tak boleh tak gerak-gerakkan pen dia, dia tak catat. Maksudnya dia tak ada strategi. Memang susah. Orang yang belajar tak ada strategi ni memang susah. Tapi ada juga yang ada strategi, tapi strategi dia salah. Dan dia anggap semua strategi sama. Contoh, kita nak belajar sirah kan. Nak belajar sirah, kita gunakan kaedah menghafal surah. Surah. Sama lah Ustaz, lebih kurang je. Jadi guna kaedah yang sama. Kalau kita hafal surah kan, kita baca, kita ulang. Kita baca, kita ulang kan. Dia belajar sirah pun macam tu. Dia baca, dia ulang. Dia baca, dia ulang. Untuk surah, macam kaedah tu, strategi tu berkesan. Baca, hari-hari baca, dapat. Tapi dia gunakan kaedah yang sama untuk belajar sirah. Kaedah tu lambat dan tidak kurang berkesan. Dia kena guna strategi lain. Jadi kita kena mempelbagaikan strategi. Nak belajar bahagian fiqh, kita guna kaedah lain. Nota kita pun bentuk yang lain. Ini semua bentuk tulang ikan je. Tulang ikan tu tak boleh pakai untuk semua nota. Kalau kita guna tulang ikan saja, mungkin tak berkesan untuk bahagian ibadah, bahagian fiqh. Jadi kita kena mempelbagaikan strategi. Okay, jadi Ustaz nak baca sikit lah. Kamu punya apa? Mesej ni. Waalaikumsalam. Okey, kita semua tengok-tengok sikit. Tajwid. Okey. Ni orang lain. Kita tengok. Dia tak susah, cuma kena hafal je kan. Okey, bagus. Semua anonymous tak ada nama. Banyak nama kena hafal, jadi susah. Okey, betul. Tarikh bagi saya agak susah. Jadi tak beritahu macam mana nak ingat tarikh. Banyak benda hafal. Bahasa apa ni? TikTok. Banyak benda. Ni benda aja ni. Banyak benda nak kena ingat. Banyak fakta. Banyak nak kena ingat. Ya Allah. Banyak kena hafal tapi okey je. Wah, bagus budak ni. Siapa tu? Adakah soalan kebat dibenarkan tulis lebih dari garisan yang diberikan Ustaz? Syahmi Arif tanya. Okey. Secara dasarnya yang Ustaz tahu dan yang diberitahu, boleh lebih. Boleh lebih. Tapi kesannya apa? Membazir masa. Kalau semua soalan kebat tu kita tulis jawab lebih daripada garisan tu, kita ambil masa soalan lain. Dia takut kita lebih masa. Sebenarnya soalan kebat ni, kalau kamu perhatikan Syahmi dan kawan-kawan yang lain, dia ada 6 baris je. 6 baris tu memang ngam-ngam 4 markah. 6 baris. Kalau kurang 6 baris tu maksudnya tak cukup baris tu. Okey, jadi boleh. Secara dasarnya boleh jawab lebih daripada baris. Tapi jawapannya tak cantik kan, tak cantik. Lebih baik gunakan teknik yang betul yang diajar oleh ustaz-ustazah kamu, yang kamu dengar seminar-seminar ni. Ngam-ngam buat sampai ujung titik. Dah. Okey, gunakan teknik yang betul. Itu respon Ustaz lah. Okey, sebab dah tanya, Ustaz tolong jawab. Kita tengok ni. Masalah belajar pai. Ustaz dah sebut dah dalam mesej kamu tadi. Banyak yang kata banyak sangat Ustaz. Okey. Ustaz akan ada tunjukkan beberapa alat. Alat 1. Alat 2. Alat 3. Alat 4. Alat 5 dan alat 6. Alat ni banyak tau. Alat ni. Okey. Sebenarnya yang kamu kata susah tu, yang kamu rasa tak tahu susah sangat nak belajar tu, susah tu sebenarnya adalah masalah. Jadi kamu kena letak susah itu adalah masalah. Contoh, terlalu banyak fakta. Terlalu banyak fakta. Fakta yang macam mana? Nak selesaikan dengan alat apa? Okey. Ustaz senaraikan kat sini beberapa alat yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kamu kata banyak. Yang kamu jawab tadi tu banyak tu. Dia tak spesifik lagi kamu punya orang kata maksud banyak tu. Okey, kita tengoklah secara hospital lalu. Lepas ni Ustaz akan terangkan bahagian ni. Kaedah definisi abjad. Ini Ustaz bubuh nama je. Ustaz tak tahu apa nama kaedah ni. Ustaz bubuh lah kaedah definisi abjad.
Mungkin ada nama dia yang sebenar, minta maaf lah kan. Bagi tahu Ustaz apa kaedah dia. Yang kedua, kaedah pembandingan ataupun kaedah banding beza. Biasanya dalam bentuk jadual. Jadi nota kita kenalah buat dalam bentuk jadual. Jangan asyik buat tulang ikan, peta buih saja, peta pokok saja. Kan? Buat pula kaedah perbandingan untuk masalah jenis itu. Yang ketiga, kaedah pattern recognition. Pattern recognition ni diajar kepada pelajar tingkatan 1 dalam subjek computer science. Dalam tajuk computational thinking, pemikiran kompetensi. Ustaz ambil buku tu, Ustaz bawa dalam subjek Pi untuk menyelesaikan masalah dalam subjek Pi. Kita merentas kurikulum. Ambil subjek lain punya cara, masukkan. Kalau nak belajar sirah dalam pendidikan Islam, ambil cara dalam kaedah dalam pelajaran sejarah, selesaikan masalah dalam pelajaran Pi. Okey? Nanti Ustaz jelaskan. Kaedah inspired by the true story. Ini pun Ustaz bubuh nama dia je. Okey? Kaedah mnemonik. Mnemonik ni menarik. Memang menarik. Tapi tak semua orang mnemonik ni boleh masuk dalam kepala dia. Kalau dia tak sesuai dengan mnemonik, dia gunalah kaedah yang lain. Kan? Pelbagaikan kaedah kamu untuk menyelesaikan masalah pelajaran Pi kamu. Kaedah susun kad. Kan? Suka main trope kan? Jenis orang yang mata dia visual kan? Jenis visual. Dia sesuai dengan kaedah susun kad ni. Kalau orang yang jenis orang kata suka berfikir, perbandingan mungkin sesuai untuk dia. Tengoklah jenis masalah. Okey, jenis masalah kita gunakan alat yang betul. Kalau tak berjaya alat pertama, guna alat yang kedua. Tak semestinya alat pertama ni sesuai. Kan? Apa Mak Saleh kata tu apa? One size doesn't fit all. Satu size tu tak boleh muat semua. Kan? Kita kena pilih. Okey. Kita tengok pada tajuk sirah dan tamadun sekarang. Ini dia. Kaedah definisi abjad. Inilah. Ustaz tunjuk kat kamu sekarang. Ustaz tunjuk sekarang ni. Ini yang kamu kata tadi kan. Nama tu susah. Nama tu susah Ustaz. Okey. Kita ada tokoh yang bernama Abu Hanifah. Tingkatan 4 muka surat 179, 183. Siapa ada buku teks boleh buka. Buka sekarang tengok. Okey, kita ada Abu Hanifah. Macam mana cara kita nak ingat fakta tentang Abu Hanifah? Fakta-fakta tentang dia tu, kita ambil nama dia sendiri. Okey. Kita bubuh fakta tentang diri dia. Contoh, huruf A berkaitan dengan Abu Hanifah. Nama dia Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah A. A juga bermaksud Asia Tengah. Maksudnya, mazhab dia ni diamalkan di Asia Tengah. Nampak tak? Kalau kamu tengok Abu Hanifah ni, dia ada contohlah, dia ada 2 muka surat. Kita selesaikan dia dalam satu kataan je, dah boleh selesai masalah kita. Okey, yang berkaitan dengan N pula. Maksud dia adalah Nu'man bin Thabit. Maksudnya nama dia Nu'man bin Thabit. N berkaitan diri dia adalah Nu'man bin Thabit. I, dia kuat beribadah di malam hari. Orang lain pun kuat ibadah juga, tapi dia ni paling kuat sekali. Memang sinonim dengan dia. I juga bermaksud istihsan dan ijma'. Kaedah yang dia biasa gunakan dalam mengeluarkan hukum. Okey, setiap ulama', setiap tokoh tak sama. Dia ada kaedah-kaedah yang dominan dengan dia. F-A-H kan? F-A-H bermaksud faraid fiqhul akbar. Fiqhul akbar. F-A, fiqhul akbar. F-A, faraid. Maksudnya kitab dia, nama dia faraid dengan fiqhul akbar. Fah juga bermaksud kufah. Kufah ni tempat dia tinggal, tempat dia lahir kan? Okey, tengok yang ni 80. 80 apa? Tarikh lahir dia 80. 80 hijrah kan? Tarikh lahir dia. Nanti kita tengok. Imam Malik. M, Madinah dan Mesir. Kan? Madinah dan Mesir ni adalah tempat Madinah ni tempat lahir Imam Malik. Kan? Warna ni kan? Dengan Kufah ni. Ustaz bezakan dengan warna. Mesir adalah tempat dia punya mazhab dia, ramai orang bermazhab Maliki. Okey? A dekat sini masalihul mursalah. MM masalihul mursalah. Kaedah yang dia gunakan. Muwatta, hasil karya dia Muwatta. M juga dominan dengan diri dia sebagai
murid mencari guru, dia memakai wangian. Itu sifat peribadi dia. A adalah Abu Abdullah, nama gelaran dia. K boleh sebagai kuda, sebab Imam Malik ni, dia kalau berada di Madinah, dia tak mau naik kuda. Sebab apa? Dia kata dia menghormati jasad Nabi yang dimakamkan di Masjid Nabawi. Dia tak mau naik kuda. Jadi sifat peribadi, nampak tak? Kalau dia minta fakta tentang Imam Malik, paling banyak pun 4 markah. Takkan kamu tak boleh bagi 4 fakta? Abu Hanifah ni dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah 8 fakta dah. Kamu ingat 4 saja. Sudahlah kan? Untuk keperluan exam. Untuk lebih dari itu, lagi baik dan lagi selamat. Dunia dan akhirat. Okey, jadi beza perbezaan umur Abu Hanifah dengan Imam Malik ni, mereka ni sangat rapat. Beza dia umur 13 tahun. 13 tahun ni tak orang kata tak terlalu jauh lah jarak dia. Jadi dia ni rapat lah. Jadi mereka ni saling berhubung sebab umur dia tu rapat. Okey, 80 ni 93. Nak ingat lagi, macam mana nak ingat tarikh? Tadi ada kata, Ustaz susah nak ingat tarikh Ustaz. Okey, mari Ustaz tunjuk. Macam mana nak ingat tarikh lahir Imam Malik? Tengok Imam Malik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Letak 9 sini. Ingatlah 3 belakang ni, ingatlah sikit kan. 93. Hijrah, tarikh lahir dia. Macam tu lah cara nak ingat tarikh. Kamu buat yang versi kamu sendiri yang lebih baik daripada Ustaz buat ni. Ustaz pun ni dapat daripada Ustazah Fadilah ni, kaedah ni. Jadi Ustaz kembangkan lagi, Ustaz buat sendiri untuk versi Ustaz. Jadi nampak beza umur dia 80, 93. 13 tahun. Jadi macam ni cara nak ingat tarikh. Kamu dah ingat tarikh Imam Malik 93. Beza umur dia 13 tahun. Jadi Abu Hanifah 80 tahun. 13 tahun. Kita tengok macam mana lagi nak ingat tarikh. Mai sini Ustaz tunjuk. Yusri dengan Lisa Surihani. Siapa tak kenal kat sini kan? Semua kenal lah kan, insyaAllah. Usia mereka adalah 13 tahun beza dia. Boleh bayang lah. Macam ni muda sikit, ni tua sikit. Tapi tak adalah tua sangat kan. Okey je. Umur 13 tahun tu tak jauh beza lah rupa dia kan. Maksudnya Imam Malik, Abu Hanifah, beza dia 13 tahun. Kamu ingat tarikh lahir Imam Malik, kamu ingatlah tarikh lahir Abu Hanifah. Kamu kena letak dua orang ni bersama di dalam satu canvas. Supaya kamu mudah ingat. Kan? Ini mewakili berapa ni? 4 muka surat ni Ustaz dah mudahkan dalam 1 muka surat saja. Okey. Nanti kamu boleh ambil lah nota ni kalau dia berguna. Imam Syafi'i, okey kita terangkan je. Ni kita tengok. Musafir jauh demi ilmu. Sifat peribadi dia, Syiah memfitnahnya. SY, Syiah memfitnahnya. Kan, sangat kuat ibadah, sangat pemurah. Ni kaedah dia guna istidlal ijma'. Kan, Imam Muhammad bin Idris, sama dia MI Muhammad bin Idris. Gelaran dia Abu Abdullah. Gelaran Imam Ahmad Abu Abdullah. Gelaran Imam Malik Abu Abdullah. 3 dalam 1 dah markah kamu dapat. Abu Abdullah saja. 3 imam, gelaran dia Abu Abdullah. Sama. Ini dah Ustaz ambil ni daripada buku teks. Musnad. Nama kitab dia Musnad. Syafi'i. Nama kitab Imam Ahmad pun Musnad. Tak ada beza. Okey. Ni Ahmad. Nama dia Ahmad bin Muhammad Hanbal kan. Tenang je nama dia. Okey. Yang ni Muhammad bin Idris. Okey. Maafkan orang lain. H. Hafiz Quran sejak umur 9 tahun. Ni sifat peribadi dia. Okey, dia punya mazhab berkembang di Iraq. Di sini, okey. Perbezaan umur dia adalah 14 tahun. Okey, dia lahir 150 Hijrah. Jaraknya jauh sikitlah daripada Imam Malik. Jadi sebab itulah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ni dia macam geng tau. Dia punya mazhab tu macam lebih kurang sama je pandangan dia. Sama-sama geng kan. Sebab tengoklah jarak dia tak jauh sangat. Usia dia beza tadi 13 tahun ni 14 tahun. Kita tengok siapa umur perbezaan 14 tahun. Ella pula dengan suami dia. Jarak usia dia 15 tahun. Lebih kurang macam ni lah kan perbezaan dia. Kalau kamu boleh ingat ni insya-Allah lah. Tajuk toko lepas ni petik jari je dah boleh jawab lah. Okey. Ustaz perkenalkan lagi kaedah yang lain. Kaedah yang lain. Iaitu macam mana kita nak tahu kan sejarah kerajaan Abbasiyah. Okey, kamu boleh ni Ustaz
kreditkan kepada Ustazah Nur Afidah. Dia yang tunjukkan nota ni, Ustaz pun ambil, Ustaz tunjuk pada kamu pula. Ya. Abbasiyah. Dia je kan? Abbasiyah. Dia letaklah A. Al-Abbas, B. Baghdad. Pengasasnya, ramai yang nama A pengasasnya. Abu Al-Abbas, Abu Ja'far, Al-Rashid, Al-Ma'mum, kan? Abu Ismail. Dia buat macam tu. Jadi mudahlah kamu nak ingat. Kan, tapi pokok ceritanya, kamu kena baca sampai habis. Barulah buat nota ni. Jangan tak baca lagi dah tengok nota ni. Memanglah tak faham. Baca dulu, baru tengok nota ni, insya-Allah kamu boleh ingat. Ni apa? Benua Afrika, Asia, Eropah. H ni. Okey. Ni kaedah lain. Kaedah abjad tadi. Okey. Ustaz buat pula yang versi Umayyah. Kamu tengok. Ejaan Umayyah. Sempena nama Umayyah. Contohlah, keluar soalan. Bagi tahu tentang sejarah kerajaan Umayyah. 4 markah. Kamu bagilah 4 fakta. 4 fakta. 1, 2, 3, 4. Dah. Yang kat sini ada 6 fakta. Kamu boleh buat sendiri. InsyaAllah yang memudahkan kamu. Nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengasas dia. Kan? Sempena nama Umayyah. Macam tu. Okay, nama A macam Ustaz tiru tadi. Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik. Omar Abdul Aziz. Ni nama tokoh-tokoh yang terkenal. Berasal dari Damsyik, Syria. InsyaAllah kalau kamu tengok 2-3 kali benda ni, kamu ingat. Dia punya negara tersebar di Afrika, Asia, Eropah. Ada 14 orang khalifah. Kita pergi yang lain. Ini adalah contoh kaedah perbandingan untuk mengingat sirah. Kita pergi pada kerajaan. Sejarah kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Kalau kamu baca buku teks, kalau kamu baca buku rujukan, kamu akan rasa terlalu banyak. Sebab apa? Sebab kamu tak susun dia. Jadi Ustaz cadangkan, kalau kamu nak faham tentang sejarah kerajaan, tajuk dia memang sejarah kerajaan Umayyah. Sejarah kerajaan Abbasiyah. Kamu letak dia bergandingan dua ni, di sebelah menyebelah. Jadi kamu boleh buat perbandingan. Asal penubuhan dia sempena nama. Ni nama pemimpin Quraisy. Yang ni sempena nama pakcik Rasulullah, bapa saudara dia. Okey. Dah dapatlah kamu satu fakta. Kan? Pengasas dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni pengasas dia yang ni. Okey, kamu pun ingat. Ni tempoh memerintah dia 91 tahun. Abbasiyah lagi lama, 524. Utsmaniyah lagi lama, 600 lebih tahun. Baru kamu nampak tak? Baru kamu rasa. Sebahagian besar benua Afrika, Asia, Eropah. Afrika, Asia, Eropah. Nampak tak? Sama. Jadi dua fakta ni kamu boleh gunakan dalam dalam jawapan kamu lah. Kamu ingat satu fakta ni dah boleh jawab soalan yang lain. Yang ni Ustaz akan bagi tahu di slide berikutnya. Khalifah pertama. Okey, ni soalan ni Ustaz ambil dia fakta ni dari buku teks. Ni daripada Syria. Tempat pemerintahan dia di Syria, yang ni di Iraq. Dia lebih tepat kamu jawab Damsyik dengan Baghdad. Jangan jawab negara, sebab negara ni negara baru. Dulu Syria bukan dikenali sebagai Syria kan, dia dikenali sebagai Syam. Iraq dulu bukan nama Iraq. Kan, sebelum tu lagi Mesopotamia kan. Iraq tu dengan Iran. Jadi Damsyik dengan Baghdad. Nampak tu cara nak ingat lah. Cara nak ingat. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Kaedah pattern recognition. Pattern recognition ni apa? Kita recognize, kita kenal pasti corak yang sama. Ini strategi untuk kaedah yang berikutnya. Okey, Ustaz Arab masih bersama dengan Ustaz lagi. Khalifah terkenal Umayyah. Kamu susun macam ni nama dia. Baru senang ingat, Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik. Kan? Jadi kamu boleh nampak tak dia punya? Sekejap ni Abdul Malik. Senang lah kamu nak ingat nanti. Kan? Situ. Tak nampak pula tulisan dia tu. Okey. Al-Walid. Okey, Omar bin Abdul Aziz. Umayyah ni, dia punya nama dia tak susah sangat. Sebab nama dia pendek je. Jadi kamu takat bin ni kan, kamu boleh ingat dengan tenang. Okey. Dia ada 4 orang tokoh terkenal. Korang boleh ingat lah. Kan? Okey, tengok. Ni Khalifah Umayyah.
Yang ni Khalifah Abbasiyah. Apa beza dia? Umayyah dengan Abbasiyah. Abbasiyah nama panjang, Umayyah nama pendek. Sebab apa? Dia beza zaman. Macam kita lah, nama kita sekarang kan. Tengok nama ayah kamu. Pendek kan? Tengok nama atuk kamu, lagi pendek. Tengok nama moyang kamu, lagi pendek nama dia. Bila dah berubah zaman, nama semakin panjang. Nama kawan-kawan kamu mesti ada yang panjang kan, yang susah kita nak sebut. Macam Pipi Zola kan, nama dia panjang kan. Nama sebenar dia. Okay? Jadi nama dia panjang sikit lah sebab perbezaan zaman tu. Okay? Dia sebab dia nak menyebut atuk-atuk dia yang hebat-hebat tu. Sebab tu nama dia panjang. Okay, kalau kamu nak ingat nama tokoh Abbasiyah, kan, yang dinyatakan, dia ada 4 orang. Kamu tengok kan pattern nama dia. Abu Al-Abbas, Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Okey. Abu sama, Ja'far, Abdullah sama, bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Tak boleh ingat macam tu? Kan? Oi, senang je nak ingat Abu Al-Abbas, Ja'far sama je nama dia. Yang ketiga lain sikit lah. Ni bukan Khalifah pertama, kedua, ketiga tau. Dia Khalifah yang terkenal. Dia mungkin bilangan dia Ustaz tak ingat lah. Ni yang keberapa, ni keberapa. Tapi turutan dia macam ni. Harun Ar-Rashid. Ustaz letak je Harun AR. Bin Muhammad Al-Mahdi AM. Al-Mansur Al-Abbas. Ni pattern tengok. Tengok tak nama pattern dia. Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbas. Nama dia macam tu pula. Yang ni nama salah satu kan. Yang ni nama dia Harun Ar-Rashid Muhammad bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbas. Okay, Al-Ma'mun, okay, bin Harun Ar-Rashid. Nampak tak? Kaitan Harun Ar-Rashid, 2 orang ni. Nama dia kan. Jadi senanglah kamu, bila susun macam ni, kamu senang. Nama dia sebenarnya sama je. Nak ingat sikit je lagi. Ni nama dia strategi pattern recognition. Bin Muhammad Al-Mahdi AM. Ni sama rupanya Muhammad Al-Mahdi ni. Sama. Sebab apa? Sebab ni anak dia. Al-Ma'mun ni anak dia. Okey. Fakta yang mengejutkan adalah Al-Ma'mun ni nama yang diletak dalam buku teks ni ada 2 tau. Kalau kamu tengok pada muka surat 171 dan 173, nama Al-Ma'mun ni sebenarnya nama dia apa? Nama dia adalah yang Ustaz bolkan ni. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Nama Al-Ma'mun ni sama je dengan nama atuk dia. Sama je dengan ni. Tapi buku teks tu dia tulis Al-Ma'mun ni dia kenali sebagai nama dia Al-Ma'mun. Tapi pada muka surat 173, dia beritahu nama Al-Ma'mun ni adalah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Itulah Ustaz nak beritahu rahsia-rahsia dia. Tapi tak rahsia sangat pun. Orang buku teks ni dia dah tahu dah. Dia pilih nama macam ni supaya mudah kamu nak ingat. Cuma kita lah yang ambil dari buku teks tu, kita susun jadi macam ni untuk memudahkan kita. Okay, harap-harap kaedah ni mungkin cara Ustaz tak berapa kena dengan selera kamu. Kamu buatlah ikut selera kamu. Yang penting nota kamu tu buat ikut strategi yang berbeza. Supaya kamu tak rasa susah. Janganlah nama Abbasiyah. Nama Abbasiyah, strategi nak ingat nama Umayyah tak sama dengan strategi nak ingat nama Abbasiyah. Jadi kamu kena buat 2 nota yang berbeza strategi. Jadi Ustaz bagi cara pattern recognition ni. Mengenali pattern, corak nama dia tu. Okey, tengok kalau nak ingat kerajaan Khalifah yang terkenal ni, Umayyah yang terkenal, Ustaz buat kata kunci. Muawiyah bin Abi Sufyan, macam mana nak ingat dia? Damsyik sebagai pusat pemerintahan. Okey, jadi kita letak sebelah menyebelah nama ni. Kita tahu bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Pembukaan Andalus dan India. Letaklah sebagai apa kan? Dewan Ulama sebagai penasihat khalifah. Jadi kamu lebih mudah ingat. Okey, perkhidmatan pos berkuda. Yang berkaitan naik taraf. Kan? Yang kedua ni berkaitan naik taraf saja. Maklumat ni. Jadi kalau keluar, kurang-kurang kamu boleh ingat 4 fakta, insya-Allah lah. Kalau keluar fakta tentang khalifah yang terkenal, dia petik satu nama, 4 markah, mudah je kamu nak jawab. Yang ni berkaitan percetakan. Semua khalifah ni ada terlibat dengan percetakan. Muawiyah bin Abi Sufyan terlibat dengan cop mohor. Cop mohor ni macam percetakan jugalah kan. Macam cop tu. Yang kedua mencetak mata wang. Kan bertulis Arab dan Al-Quran Abdul Malik Marwan ni.
Yang ketiga tak ada sangat percetakan ni, tak apalah. Yang keempat, membukukan hadis. Berkaitan percetakan juga. Okey, yang fakta kelima berkaitan dengan pembinaan. Muawiyah membina, menubuhkan banyak jabatan. Abdul Malik bin Marwan membina Qubbatul As-Sahra di Baitul Muqaddis, bina masjid. Al-Walid pun bina masjid juga. Masjid dia lagi banyak Al-Walid bina, tapi dengan kesenian Islam. Kan dia mencantikkan lagi Masjid Nabawi. Dia berkaitan pembinaan. Umar bin Abdul Aziz membina rumah transit, dia macam hotel lah untuk para pedagang. Okey, yang berkaitan dengan rakyat apa dia? Pemerintah pertama perkasakan armada laut dan seterusnya. Okey, jadi ini strategi nak ingat cerita tentang khalifah ni. Kamu boleh tengok muka surat yang 164 kat bawah ni. Muka surat 164. Jadi ni banyak muka surat ni, Ustaz dah ringkaskan. Lebih kurang berapa ni 2 ke 3 muka surat ni, dah jadi satu muka surat dah. Yang nak exam kamu kan. Ustaz buat nota. Maksudnya kamu lebih lagi kena buat nota kamu sendiri. Kalau nak ambil nota ustaz ni pun ambil lah. Asalkan dia boleh membantu kamu untuk menghadapi peperiksaan. Okey, kaedah penceritaan sejarah inspired by. Sebelum ni kita ustaz ambil daripada satu kaedah iaitu orang buat filem. Orang buat filem ni dia ada jenis based on the true story. Satu lagi inspired by true story ataupun true event. Apa beza dia? Bila based on true event ataupun true story, cerita tu memang cerita yang betul-betul bagi fakta betul lah. Orang kata tak ada kona-kona, betul. Biasanya dokumentari lah based on the true story. Dia tak ada ubah-ubah. Bila dia namakan inspired by, dia mungkin ambil fakta tu saja yang betul, tapi jalan cerita dia tak betul, dia tokok tambah. Contoh macam cerita Magnificent Century kan, yang kamu tengok tu. Yang siapa-siapa Sultan Sulaiman tu. Itu cerita tentang kerajaan Uthmaniyah. Tapi kamu jangan percaya sangat. Sebab cerita yang dia buat tu, walaupun dia guna nama Sultan tu nama betul, dalam tu semua nama watak-watak yang wujud dalam kerajaan Uthmaniyah, tapi kamu tengok jalan cerita dia, bergaduh itu, bergaduh ini kan. Skandal lah dan sebagainya. Yang tu tak betul. Sebab apa? Sebab cerita tu cuma ambil inspired by true story saja. Dia bukan based on true story, dia inspired by saja. Inspirasi. Okay. Kita boleh guna kaedah yang sama untuk buat nota kita. Langkah pertama, kita ambil kata kunci setiap fakta. Contoh cerita tentang kerajaan Uthmaniyah, ambil kata-kata kunci dia. Yang kedua, kita susun ikut kategori. Khalifah pertama, fakta dia kumpulkan kat khalifah pertama. Khalifah kedua, kumpul kat khalifah kedua. Okey, langkah ketiga, kita dah fakta dah susun tu, kita buat cerita kita sendiri. Tapi tujuan dia adalah kita nak ingat fakta tu. Kan? Kalau kita buat cerita kita sendiri, tapi cerita tu sebenarnya tak betul. Cuma fakta-fakta tu betul, jalan cerita dia tak betul. Cuba kita tengok ni ya. Sekarang ni kamu baca. Ustaz bagi 1 minit baca jadual ni. Boleh tak ingat? Abu Al-Abbas pengasas. Okey, contoh. Abu Ja'far pindah. Okey. Cuba baca. Sambil-sambil itu kalau ada soalan, tolong bagi di dalam message. Kalau Ustaz tak perasan, mungkin Ustaz Wan Marzuki boleh perasan dan utarakan kepada Ustaz lah kan. Sebab Ustaz tengah present ni, Ustaz tak perasan. Okey? Boleh ya? Tengok. Ni cerita tentang Abbasiyah. Macam mana cara nak ingat? Tadi kita gunakan kaedah pattern recognition contohnya. Sekarang kita gunakan kaedah inspired by. Okey, macam ni. Cara Ustaz ingatkan dengan kaedah inspired by ni, Khalifah 1. Khalifah 1 siapa tadi? Abu Al-Abbas. Contohlah Abu Al-Abbas. Dia adalah pengasas. Apa masalah dia? Bila orang yang mula-mula mengasaskan negara ni, masalah dia mesti ada penentangan daripada dua orang ni. Kan? Yang ni, serangan Parsi dan Byzantine ni adalah serangan luar. Okay? Serangan luar. Syiah ni adalah serangan dalaman. Jadi, Khalifah 1 ni sibuk dengan nak cater masalah ni saja. Jadi dia tak boleh buat kerja lain. Dia menangkis saja. Ini dia punya jasa dia menangkis serangan ni sampailah musuh dia lemah. Tapi itulah cerita dia.
Okey, lepas tu dah kira-kira cakap, alamak, Asyik dia kena serang je. Jadi bila time Khalifah kedua ambil Khalifah kedua ambil kuasa, Khalifah kata, tak bolehlah kita nak duduk kat Syria ni, kita pindah ke Baghdad lah kan. Kita daripada Damsyik tadi kita pindahlah ke Baghdad, barulah kita tak jumpa 4 orang mamat ni yang duk asyik kacau saja. Jadi dia pindah kat sini, cerita dia. Padahal dia pindah tu, cerita dia bukanlah sebab masalah ni. Mungkin dia pindah tu sebab perkara lain. Tapi kita reka cerita, sebab kena serang dia pindah. Cerita tu sebenarnya tak betul, tapi fakta tu betul. Itu nama dia inspired by. Okey? Jadi pertahanan dari Byzantine. Sebab apa? Byzantine ni masih tak puas hati. Jadi dia pun masih buat pertahanan daripada Byzantine. Tapi dia punya serangan dah tak banyak. Okey, lepas dah aman, masa untuk bina negara. Ni kita buat jalan cerita tau. Okey, dah aman. Khalifah kedua kata, okey, kita dah aman, Byzantine dah tak nak serang. Okey, jadi kita bina negara, kita buat apa? Yelah, nak bina negara kena ada duit lah kan. Kita pun buatlah, naik taraf lah cukai ni supaya banyak duit kita dapat, kita boleh bina negara kita. Lepas tu, apa yang dia buat? Kita bina JPS. Jabatan Pengairan Saliran. JPS Malaysia lah, letaklah. Tapi sebenarnya dia bina sungai, pengairan dengan saliran air. Lepas tu dia buat hospital. Jadi Khalifah kedua. Jadi kamu buat macam tu jalan cerita dia. Okey, lepas tu Khalifah kedua dah selesai bina hospital semua, kita pergi Khalifah ketiga. Khalifah ketiga mesti buat lagi elok. Mesti lagi canggih kan, dah dapat duit kan. Okey, kita tengok. Bila dia dah aman kan, sekarang ni Byzantine dah tak kacau. Cukai pun dah dapat. Okey, sekarang ni di Baghdad tu masih dikekalkan, tapi dia buat apa? Dia barulah fikir untuk majukan Baghdad. Macam mana cara dia majukan Baghdad? Dia buat bangunkan perdagangan dan kebudayaan. Dia dah jemput orang luar pula nak berniaga kat Baghdad. Bila dah ramai sangat orang datang berniaga kat sini, apa yang berlaku? Mestilah berlaku jenayah banyak kan, macam-macam perangai jenis orang. Jadi Khalifah ketiga ambil inisiatif buat jawatan Ketua Hakim Negara, kan, yang dinamakan Qadiul Qudah dalam bahasa Arab dia, fakta dia, supaya keamanan terpelihara. Jadi keamanan pun terpelihara dengan wujudnya Ketua Hakim Negara. Barulah dia boleh bangunkan Baghdad sebagai pusat ilmu. Apa yang ada dekat pusat ilmu? Ada 2, iaitu Pusat Ilmu Agama dan Perpustakaan Agung. Apa Perpustakaan Agung ni? Baitul Hikmah. Bahasa Melayu dia Perpustakaan Agung. Dia bukan perpustakaan negara tau. Ini lagi besar daripada perpustakaan negara. Okey, majulah Baghdad tu sebagai perdagangan, kebudayaan dan ilmu oleh Khalifah yang ketiga. Okey, jadi cukai bila dah banyak sangat orang kan, jadi cukai ni jadi susah nak dikutip. Jadi mereka kenalah buat satu sistem kutipan yang baru. Iaitu apa? Kitab Al-Kharaj. Kutipan berdasarkan Kitab Al-Kharaj. Sistem yang baru, yang lebih efektif. Jadi dah selesai cukai semua, negara dah kaya, dah stabil, dah maintain. Apa yang berlaku? Khalifah keempat kata, semua dah maju dah. Aku nak bangunkan KLCC dah ada. Jadi aku fokus pada ilmu sajalah. Daripada ilmu ni, dia fokus kepada ilmu saja untuk Khalifah keempat, iaitu dia buat pusat ilmu juga. Pusat ilmu sama je. Tapi dia buat kembangkan lagi. Dia bina balai cerah. Lepas tu dia buat apa lagi? Masih lagi tak ubah, tapi Pustakaan Agung lagi. Tapi cuma dia perkembangkan Pustakaan Agung ni sebagai apa? Sebagai pusat penterjemahan negara dan terjemahan karya ke dalam bahasa Arab. Ini Khalifah keempatnya fakta. Dan akhirnya Khalifah keempat ni dia tak fikir dah pasal cukai. Sebab apa? Cukai dah sistematik, dah maju dah. Buat apa aku nak ubah lagi sistem ni? Negara dah terlalu kaya, apa yang aku buat? Aku ada lebih duit, aku bagilah pelajar cemerlang beasiswa. Okey, ini Ustaz nak beritahu sekali lagi, fakta yang Ustaz letak ni adalah fakta sebenar. Fakta yang betul. Tapi jalan cerita tu, jalan cerita rekaan Ustaz saja. Kalau terkena cerita tu betul-betul lah. Kalau cerita dia tak betul,
Itulah yang kita namakan kaedah ni adalah kaedah apa? Kaedah ni itulah yang Ustaz buat tadi. Kaedah inspired by true story. Macam kamu tengok cerita Magnificent Century tu, cerita-cerita yang berdasarkan kisah benar kan, tapi masuk unsur drama banyak sikit. Okay, ini yang Ustaz terangkan tadi, inilah skrip dia. Okay, yang Ustaz boldkan ni adalah fakta yang sebenar. Cerita yang tak bold ni adalah cerita-cerita yang cerita rekaan Ustaz. Itu cara nak ingat. Okay, boleh respon, sesiapa ada respon tak? Ustaz Marzuki ada respon tak dari pelajar? Sebelum saya meneruskan. Okay. Kalau tak ada. Okay. Patutnya kena tahu lebih awal lagi cara buat nota. Sebab semua nota siap tajuk hampir dah siap tapi nota bosan. Ada masa SPM bulan 3 kan. Jangan kalut, boleh buat lagi. Ustaz hantar tak nota nanti. InsyaAllah Ustaz akan bagi nota ni dalam grup ni dan Ustaz akan bagi link. Okey, insyaAllah semua nota tersebut di akhir nanti. Okey, terima kasih Ustaz Wan Marzuki menjawab untuk soalan-soalan di dalam ruangan chat. Okey, kita pergi kaedah perbandingan. Dah pukul 4 dah sejam dah. InsyaAllah kita sampai pukul 5 kan. Ini cara dia, ini daripada Ustazah tadi Ustazah yang Ustaz ambil daripada Ustazah Melaka ni. Ustazah Faridah kan. Ni cara dia dia kata faktor kegemilangan ni dia banyak tau. Macam mana Ustazah Faridah ni susun? Dia buat faktor kegemilangan Umayyah satu kotak, faktor kegemilangan Abbasiyah satu kotak. Nampak tak? Paling-paling pun kita nak 4 markah aja. 4 markah. Kamu boleh tengok ni muka surat ni kalau dalam buku teks. Kamu tengok berapa banyak fakta dia. Dia buat agama dia buat. Okey, poin ni. Khalifah Umar menyemarakkan aktiviti keilmuan. Khalifah Al-Walid menaik taraf masjid. Okey. Politik di Damsyik. Lepas tu dia ambil Syiah. Okey, dia tengok pula faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Kamu tengok dia buat nota, dia turunkan nota ni dalam bentuk poin. Lepas tu dia lihat persamaan. Tengok menguasai pelbagai bidang ilmu. Untuk kerajaan Umayyah pun menyemarakkan aktiviti ilmu. Jadi, jawapan menyemarakkan aktiviti ilmu ni boleh dipakai kepada kedua-dua jenis kerajaan. Tak payah cari fakta lain dah. Cari fakta yang sama je. Dapat dah 1 markah. Paling kurang 2 markah lah dengan huraian kan contohnya. Okey, dia cari juga. Okey, bagi agama ni. Membina institusi masjid. Nampak Khalifah kerajaan Abbasiyah pun peranan institusi masjid juga sebagai pusat pengajian ilmu. Bingo kan. Dua fakta ni boleh guna dengan kerajaan yang sama. Tak payah apa teruk-teruk. Apa yang ni saja boleh jawab. 2 dalam 1. Okey. Tengok yang lain. Pemberontakan pembelahan dari puak Syiah. Ni sebenarnya puak Syiah ni berjaya dipatahkan. Kat sini pun berjaya menghapuskan pemberontakan Syiah Khawarij. Sama. Syiah ni buat masalah ni dekat dua-dua jenis kerajaan. Kat semua kerajaan dia buat masalah. Dan berjaya menjatuhkan kerajaan tersebut. Kalau dia tak berjaya kekang Syiah ni, dia diserang dari dalam. Dari luar, Byzantine tadi. Dalam pun ada musuh, luar pun ada musuh. Susah jadi kerajaan ni. Jadi, faktor kegemilangan dia adalah berjaya mematahkan pemberontakan Syiah. Kedua-dua kerajaan, okey, dah dapat dah 3 fakta. Untuk 3 fakta yang sama boleh guna dekat dua-dua jenis kerajaan. Mungkin kena hafal lah sikit. Pusat pemerintahan ni dekat Damsyik. Yang ni dekat Iraq, Baghdad pula kan. Ni lain lah. Jadi kamu tak susah lah nak ingat. Yang penting kamu buat macam ni. InsyaAllah boleh dapat. Okay, ni faktor kemerosotan pula. Sama juga. Kan Syiah punya masalah dekat Umayyah. Syiah pun buat masalah. Dan Khawarij. Nampak? Syiah Khawarij buat masalah dekat Umayyah. Syiah Khawarij buat masalah kerajaan Abbasiyah. Jadi bila ditanya, apakah faktor kemerosotan kerajaan Umayyah dan Abbasiyah? Kamu dah tak payah susah-susah dah. Keluar Umayyah, jawab Syiah Khawarij. Keluar Abbasiyah, jawab Syiah Khawarij. 2 dalam 1 boleh guna. Okay, kita cari. Ini nama dia perbandingan. Kan, cari mana yang sama.
Kalau yang sama kita cari. Perebutan kuasa. Okey. Ini pun sama. Umayyah perebutan kuasa. Ahli keluarga. Kan? Abbasiyah pun perebutan kuasa di kalangan ahli keluarga. Macam cerita Magnificent Century pun sama je kan. Perebutan kuasa berlaku. Jadi, jawapan perebutan kuasa boleh digunakan untuk faktor kemerosotan hampir semua jenis kerajaan. Hampir semua. Kecuali kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, kita tengok. Okey, ni kaedah ni. Ni kerajaan pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Ni Ustaz letak je lah kan. Maksudnya kalau kamu nak baca muka surat demi muka surat, kalau kamu baca ini boleh makan sampai 5 muka surat. Tapi Ustaz ringkaskan dalam satu muka surat, Ustaz buat kaedah perbandingan. Agama letak kat sini, buat sebelah-sebelah. Jadi yang sama contoh berkaitan wilayah baru, kita letak dalam satu baris. Yang berkaitan cukai kita letak dalam satu baris. Ini semua fakta Ustaz ambil daripada buku teks. Kamu perasan tak? Omar ni yang fakta dia semua lengkap. Maksudnya apa? Omar ni sangat penting dan menjadi favourite untuk keluar soalan. Baca banyak tentang Omar ni. Sebab banyak jasa Omar sebenarnya. Sehingga kan banyak dia boleh letak kat sini kan. Wilayah baru. Hampir semua Khulafa' Ar-Rasyidin membuka wilayah baru. Jadi kalau kamu jawab Omar, jawapan dia jasa dia adalah membuka wilayah baru, jawapan kamu tak strong. Sebab apa? Abu Bakar buka wilayah baru, Osman buka wilayah baru. Tapi kamu kenalah sebut negara apa? Wilayah baru Iraq dan Syam. Wilayah baru apa? Baitul Muqaddis, Palestin. Wilayah baru apa? Afrika, Rom, Mesir. Baru jawapan kamu tu solid lah. Okay, cukai. Semua kenakan cukai. Okey, jizyah dan kharaj. Okey, sama. Kalau tentang Ali boleh jawab cukai. Fakta. Nak empat markah je contoh kan. Carilah empat fakta. Ni favourite lah. Boleh dapat 4 markah ni banyak. Kan? JPS. Kan? Dia buka sekolah. Dia buat tali air. Buka wilayah baru. Cukai. Dia buka percukaian LHDN. Dia buat jabatan. Banyak jabatan dia buat. Okay, contoh persamaan antara Abu Bakar adalah Abu Bakar menulis semula Al-Quran. Osman menyelaraskan penulisan mashaf dalam satu mashaf. Nampak sama tapi tak sama. Tapi dua-dua tu jasa dia berkaitan Al-Quran. Jadi tak susah nak ingat. Kan? Macam Ustaz kata tadi, Ustaz ambil daripada buku teks. Kan? Yang ni sebenarnya Abu Bakar ni ada juga jasa dia kat ekonomi, sosial, ketenteraan. Ada. Tapi dalam buku teks kamu dia tak mau bubuh. Kan? Ketenteraan dia hebat juga zaman Abu Bakar. Jadi yang Ustaz letak ni ada dalam buku teks, maksudnya dalam buku teks je lah yang keluar bahagian ni kalau dia tanya pencapaian lah. Kan? Kalau kebat tu lain lah. Kebat ni kita berfikir. Okey? Khulafa' Ar-Rasyidin, ciri kepimpinan dia. Hampir semua Khulafa' Ar-Rasyidin semuanya tegas. Tapi dia tidak sinonim dengan Osman. Kalau Osman ni kalau kamu letak tegas, jawapan dia macam tak tepat. Tapi yang tepat dengan Osman adalah berfikiran terbuka. Jangan jawab berfikiran terbuka saja. Letaklah apa contoh dia buat berfikiran terbuka. Ini daripada 3 muka surat contohnya. Ustaz boleh lengkarkan dalam satu muka surat saja. Yang nak exam siapa? Kamu yang nak exam, kamulah yang buat. Kan? Kalau yang ni membantu, ambil lah. Kalau rasa boleh baik pulih mengikut keselesaan kamu. Okay, ni sinonim. Omar memang sinonim dengan tegas. Tapi dia berfikiran terbuka juga. Sama macam Osman. Okey, tengok hampir semua kepimpinan kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin berpandangan jauh. Nampak tak? Jadi berpandangan jauh kamu boleh letak. Dah dapat dah 2 markah ataupun 4 markah kalau ada huraian. Senang je, tak susah. Okey. Okey, ni inovatif. Dia tubuhkan TLDM, Tentera Laut Diraja Madinah. Okey. Boleh bacalah nanti. Okey, tingkatan 5 punya. Ni Ustaz terangkan sikit sajalah. Ustaz ambil dalam 10 minit lagi Ustaz nak terangkan perkara ni. Lepas tu kita pindah kepada topik yang lain. Okay, Osman bin Otobrol. Boleh tengok. Kalau siapa yang tak ingat tarikh, tengok Tempoh dia 1299. 1299. Tarikh tamat pemerintahan Osmaniyah 1924. Nampak tak? Berubah-ubah kat sini je nombor dia. 1299, 192. Kamu ingat yang 4 ni je lah. Tolak dia 625 tahun. Kurang-kurang kamu tak ingat ni, kamu ingat 100 ni. Dah dapat berapa fakta lah kat sini? 1 fakta, 2 fakta, 3 fakta dapat lah.
Kan? 3 fakta. Okey, Osman. Murad berkaitan dengan Man. Ini nama pemerintah dia, Murad 1, Muhammad Al-Fatih, Sulaiman kan, Man Al-Qanuni dalam cerita Century itu kan. Konon dia lah, tapi sebenarnya fakta banyak tak betul. Kan? Bersi. Bersi ni apa? Nama Si ni, Bersi. Bersi ni pusat pemerintahan Uthmaniyah. 625 tahun, logik lah. 4 tempat jadi ibu negara. Malaysia baru merdeka 64 tahun, ibu negara dah bertukar berapa kali? 2 kali. Logik lah kan, 600 tahun 4 kali. Okay, Asia, Eropah. Eropah, Asia, Afrika. Okay, next kita tengok. Siapa yang masalah kat tarikh? Kita bermain dengan tarikh macam ni cara dia. Osman lahir 656, 726, 833, 900. Kamu tengok tak? Dia bukan 1, 2, 3, 4 tau giliran dia. Giliran dia adalah pemerintah pertama, ketiga, ketujuh, ke-10. Tapi tengok tak tarikh dia cantik kan? 6, 7, 8, 9. Kawan-kawan kamu boleh ingat lah. Oh, ini fakta dia. Tarikh wafat ni susah sikit lah kan. 12, 13, 14, 14. Ustaz suka tarikh lahir daripada tarikh wafat. Kan? Tarikh mangkat dia, tengok. Tarikh mangkat dia. 700, 7789. Tarikh mangkat dia tak apa cantik. Tarikh lahir dia cantik. Kalau tarikh yang Masihi lah. Yang hijrah. Yang Masihi yang bawah ni. Okey. Pemerintah 1, 3, 7, 10. Dapat dah. Satu fakta dah. Osman adalah pemerintah pertama. Murad pemerintah ketiga. Dapatlah 2 markah dah kat situ. Tempoh pemerintahan nampak tak? Cantik tak? 27, 30, 31, 4. 2, 3, 3, 4. Cantik lah. Main-main dekat sini lah. Okay, untuk memudahkan kamu. Ni sumbangan dia. Sumbangan dia Ustaz dah ringkaskan macam ni cara dia. Ambil juga macam kaedah tadi, inspired by, tapi kita buat macam cerita kita sendiri. Contoh, Sultan pertama Osman Ertugrul ni dia capai kemerdekaan, dia asaskan kerajaan, dia merdekakan Anatolia. Itu saja cerita dia. Masuk Sultan yang ketiga, yang seterusnya, dia bentuk pasukan tentera bernama Janissary, iaitu tentera elit. Yang dilatih daripada kecil supaya jadi elit. Lepas tu dia modernkan tentera laut. Sebab negara baru buat, kenalah Sultan yang seterusnya bina tentera. Sultan lepas dah bina tentera, kan, masuk Sultan yang ketujuh, Al-Fatih kata, tentera kita dah kuat dah. Kita buat apa lagi? Kita serang lah. Kan? Dia serang mana? Dia buka Konstantinopel. Dia nak jadi tentera yang kebanggaan Nabi, kan? Dia berjaya rampas Konstantinopel. Sebab apa? Sebab jasa sebelum tu. Lepas tu dia buat pertahanan yang kuat, menahan serangan Hungary. Ni dah zaman memang dah maju dah zaman ni kan. Bila dah sampai Sultan ke-10, Sultan ke-10 kata apa? Sulaiman kata, ya, aku dah dapat dah negara Konstantinopel. Aku nak serang apa lagi? Aku tak payahlah berperang dah. Jadi aku nak buat apa? Aku bina hubungan diplomatik dengan Perancis. Aman lah, kita chill-chill lah, tak payah perang-perang kan. Contohlah kan. Ni nama dia jalan cerita dia kita buat. Lepas tu aku buat satu faktoran. Iaitu Kanuname. Okay, itulah kaedah dia. Ni pun sama. Okay, nanti tak terangkan. Okay, ni tokoh. Tentang tokoh Ahmad bin Ibrahim. Nama dia, kamu boleh tengok nanti kan. Yang berkaitan dengan dia. Rahim. Nama dia ni Rahim ni best. Rahim ni apa? Pensyarah. Kan? Mahkamah. Kan? Hakim. Hakim. Kan senang tu. IN. Islamic Law in Malaysia. Fakta tentang tokoh. Okay. Ahmad bin Ibrahim. Di doktor kan. Nama sebenar dia. Okay. Next. Salahuddin Al-Ayyubi. Nampak nama daripada Salahuddin Al-Ayyubi dapat Who apa? Hormati ulama. Hospital dan ubat. Kaitan dia. Dia bina gedung ubat. Nampak tak? Who. Hospital, ubat. Nampak D. Istana. Istana jadi hospital. Istana jadi hospital. Ali. Kan? Ali. Adalah guru tersohor beliau. Ahli sunnah wal jamaah. Kan? Ahli sunnah wal jamaah. Ni jamaah. Sunnah wal jamaah. Sinonim dengan nama dia ni. Okay, nama dia berkaitan dengan ni. Kamu boleh carilah buat sendiri nanti. Okay? Tak akan cepatkan yang bagian ni.
Hasan bin Ahmad. Kenapa Ustaz pilih nama panjang dia? Sebab Ustaz nak cari huruf-huruf ni supaya sinonim dengan dia. Nama dia adalah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Okey. IN Ikhwanul Muslimin. S Said Kutub kan. Hasan. Hasan ni juga nama anak murid beliau. Hasan. Nama dia Hasan, anak murid dia pun nama Hasan. Dapatlah kamu kan. R dengan M ni Risalah Ad-Dakwah kan adalah dia punya buku dia, Mak Surat. Buku yang disusun Mak Surat. Okay. Berlapang dada, Abdul. BD, berlapang dada. Kan. MA, maksud dia apa? Mursyidul Am. Jawatan dia, Mursyidul Am. D ni sinonim dengan Hasan Al-Banna ni, dakwah dengan gigi. Ni nama beliau. Nama beliau adalah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Al-Banna ni pun nama bapa dia lah. Okay, boleh cari. Promote sikit. Ni kalau nak tahu lebih lanjut tentang Hasan Al-Banna ni, ni buku yang Ustaz buat lah satu ketika dulu. Boleh carilah biografi tokoh dakwah. Cerita Hasan Al-Banna ni sangat best. Okay, kalau kamu baca ni, takat buku teks KSSM tu, kamu boleh jawab dengan sangat mudah. Sebab kamu dah tahu lebih lanjut. Jadi kita kena lebihkan bacaan kita. Kalau nak tahu tentang tokoh tu, baca tentang dia tu satu buku, insya-Allah kamu boleh jawab dengan mudah lah SPM nanti. Okey, tiba giliran kita untuk kepada nota ekspres. Kalau Ustaz terlalu laju, tolong komen. Komen, bagi tahu laju. Kalau tak faham pun bagi tahu supaya Ustaz dapat tahu respon kamu. Okey. Kita pergi nota yang pertama. Tak lama lagi ni nak kertas 2 kan. Hafazan UTQH tu. Kalau nak baca lancar, kita tengok kod rahsia. Sebenarnya tak rahsia pun. Yang tahu-tahulah. Yang tak tahu ni rahsia lah kan. Bacaan dengung ataupun jelas ditanda dengan simbol tertentu. Sebagai panduan untuk baca nantilah. Kan? Bila tidak ada lambang bulat tu kan. C tu. Dia yunfiqun. Maksudnya kena baca dengan dengung. Bila ada lambang macam huruf C tu terbalik tu. Maksudnya bacaan dia izhar. Min tu tak ada kan. Nampak? Bila dia punya baris bawah ni sama. Maksudnya izhar. Kan? Tin asa, jangan dengung. Kalau dia 99, dia dengung. Long faton. Kalau 69, macam ni kan. Basirun ayat. Dia tak dengung, dia izhar. Kalau baris dia tak sama, maksudnya dia kena dengung. Tu kod rahsia dah. Kan? Sebenarnya susah. Kalau yang dah biasa baca ni dia tak ada masalah. Tapi yang takut yang ada yang bermasalah dengan bacaan macam ni, kamu boleh mulakan macam ni. Tengok signal-signal yang telah disusun dalam Al-Quran versi Osmani. Okey, nak promote sikit. Kalau kamu nak tengok bahan mengajar dalam YouTube, Ustaz dari MRSM, Ustaz Mu'alim Nurdin. Ni nama channel dia, Mu'alim Nurdin ni sahabat Ustaz. Dia hari tu dia keluar dalam Didik TV dari MRSM Gemencing. Beliau ni keluar tapi mengajar syariah Islamiah, tak silap Ustaz. Tapi beliau pun banyak, Ustaz Nurdin ni banyak buat video-video yang cantik, yang ada kartun yang best lah, yang pendek, yang boleh dijadikan rujukan kamu lah untuk belajar. Satu lagi Ustaz Amin. Ustaz Aminuddin. Ustaz Aminuddin ni dia daripada MRSM Berseri. Orang lama, otai, guru Ustaz dan tok guru orang lain juga dalam bidang IT. Jadi Ustaz Amin ni adalah, boleh tengoklah channel Aminuddin Muhammad dan Mu'alim Nurdin. Dalam tips pendidikan Islam, kalau dalam TikTok, sekarang ni tengah top adalah Ustaz Nursyid. Boleh pergi pada channel beliau, Anashid di TikTok. Banyak beliau kongsikan video-video TikTok pembelajaran pendidikan Islam yang singkat-singkat, yang best lah. Kan? Tontonan 80,000, 20,000 tu petik jari je Ustaz Mursyid ni. Ustaz Mursyid dari MRSM Kepala Batas. Ni Azmi 86 ni Ustaz Azmi Hamdan dari Penang Free School. Antara orang terawal, Ustaz terawal yang menggunakan TikTok sebagai media pengajaran. Tapi untuk KSSM, Ustaz Azmi Hamdan ni tak banyak lagi.
video dia. KBSM yang dulu-dulu tu adalah. KBSM tu yang sikit-sikit boleh. Tapi setakat ni tengah top ni Ustaz Mursyid. Ustaz promote sikit lah. Boleh Ustaz Mursyid kalau ada kat sini? Sekejap. Ustaz pergi kepada ni. Dia punya TikTok sekejap. Mana TikTok Ustaz Mursyid ni? Tengok sikit. Ni. Ni rupanya handsome bergaya Ustaz Mursyid dari MRSM Kepala Batas. Banyak PSI kan. Banyak juga TikTok beliau yang berkaitan PAI. Nampak kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Tengok, nampak tak? Sampai 22,000 kan. Dia punya peminat dia, viewers dia 21,000, 7,000. Okey, boleh jadikanlah kalau kamu ada TikTok lah kan. Kalau tak berminat dengan TikTok, boleh tengok kat YouTube. Tapi ceritanya TikTok ni pun sesuai lah kalau kita gunakan dengan cara yang betul. Ustaz ada juga akaun TikTok tapi Ustaz tak berapa aktif. Jadi boleh rujuk kepada orang-orang yang Ustaz sebutkan ni untuk menjadi rujukan kamu. Okey, jadi kita berehat sebentar. Selama 4 minit Ustaz akan tayangkan video. Okey, untuk kita melangkah ke sesi berikutnya. Okey, tengok video ni. Pembelajaran yang berlaku ni yang dalam permainan yang saya main ni memang sangat menarik. Ajukan soalan dan kita kena, yang penting sekali kena ada al-mutawwid iaitu sebagai ketua, dan ketua tu memainkan peranan yang sangat penting, dan mutawwid tu akan menanyakan soalan kepada ahli-ahli yang lain dan ahli-ahli yang lain tu perlu menjawab. Apabila tak dapat jawab soalan tu, al-mutawwid ni dia kena bagi tahu apakah jawapannya. So secara tidak langsung kita boleh belajar dari situ. Kumpulan saya dapat papan nombor 2. Papan tu dia menerangkan perjalanan haji dan umrah. Jadi kan ada haji kan, ada haji ifrad, haji safar tu kan. So at first keliru haji tu macam lain-lain ke. Sebenarnya dia tak susah pun, dia senang. Dia papan tu dia dah siap tarikh, dah siap waktu malam, siang semua 20 atas. So dia cuma bantulah pengetahuan saya tentang haji. Kita orang main applicationnya dekat dalam tab, dia terangkanlah apa itu haji, sunat haji, rukun dia. Kebetulan saya dapat kad mengikat dalam kad tu ada perkara haram suatu ihram, perkara sunat sebelum ihram dan perkara sunat semasa ihram. Jadi dekat kad tu ada gambar, ada tulisan. Jadi lebih mudah untuk kami mengingati sebab ada gambar, ada diagram. Masih dia comel. Tu rasa macam kalau main tu tak ada tangan tu, tak ada bosan, dia seronok. Tulisan pun mudah difahami, papan pun warna-warni, senang nak faham. Untuk ni ambil saya satu benda yang macam unik sebab lain pada lain. Sebab memang sebenarnya saya tak pernah nampak lah satu permainan yang lebih mengajar kita mengenai pasal khusus-khusus haji. So dengan permainan ini saya rasa saya lebih memahami lah pasal syarat-syarat haji, haji semua, apa batal dia macam mana. Dan masa sama benda ni macam sebenarnya kat kelas kalau tak mengajar kadang tajuk ni mungkin membuatkan ngantuk kan. So dengan permainan ni dia lebih semangat terbabak-babak untuk memahami lagi proses haji. Borak ni penting sebab dia dapat memudahkan kita dalam pemahaman tentang haji. Sebab sebelum ni macam ayah saya tak minat baca buku. Mungkin macam rasa malas nak baca. So kalau benda ni saya minat main. So kalau saya main benda ni saya lebih faham tentang haji. Jadi kalau main lagu tu kita boleh tolong kawan kita satu lah. Kadang ada kawan yang lemah, ada yang okey kan. So kita boleh tolong dia macam senang lah. Nak ingat benda tu senang. Sama ada kawan-kawan. Bila kawan kita tak sama boleh kita tanya. Menunjukkan kita faham. Kalau kita boleh terang benda tu, maknanya kita faham benda tu. Dia lagi jimat masa, dia boleh merapatkan puas sebab dia main dengan family, dia main dengan kawan-kawan, dia main dengan cikgu. Mungkin benda ni perlu daripada kecil lah, macam tak semestinya dah besar-besar boleh main. Macam saya lebih kecil supaya dapat pendedahan awal. Sekarang kan teknologi kan semakin tinggi, so kalau kita tak nak bagi anak-anak main phone selalu, so boleh main. Harapan saya yang paling utama adalah produk ini dapat dipasarkan di pasaran supermarket Izuan. Dan saya berharap agar bila produk ini dapat dipasarkan dan ia insya-Allah akan mendapat sokongan yang sangat dari seluruh rakyat Malaysia, dan insya-Allah mungkin dapat dipasarkan di persada antarabangsa.
Okey, baik. Itulah kita berehat sebentar tadi Kita berehat sebentar untuk melihat video tersebut. Ada Ustaz tengok dalam chat tu, ada yang teringat sekolah dah kan. Bila nak balik ke sekolah ni kan, teringat sekolah bila tengok belajar macam ni. InsyaAllah tak lama lagi kita balik ke sekolah. Okey, ada yang tanya rahsia nak baca hadis ada tak Ustaz? Baca je lah, itu je rahsia, tak ada rahsia. Tapi baca banyak kali lah, kita baca banyak kali, insyaAllah kita boleh lancar baca hadis. Ada yang tanya tu Ustaz jawablah sikit-sikit dekat sini. Okay, yang lain-lain tu ada juga Ustaz-Ustaz yang jawab, terima kasih Tuan Moderator. Okey, tadi adalah kit pembelajaran haji yang Ustaz gunakan di sekolah. Ustaz bangunkan kit ni bersama 2 orang pensyarah dari Politeknik Balik Pulau. Jadi Ustaz akan bawa kit ni dalam bentuk hari ni, dalam bentuk online. Tunggu sekejap lagi Ustaz bawa. Macam mana pengalaman kawan kamu dalam video tadi, Ustaz bawa sedikit lah sebahagian daripada pengalaman tersebut dalam sesi kita hari ni. Eksklusif, pertama kali Ustaz buat dalam grup. Okey. Kita pergi ke kaedah berikutnya adalah kaedah mnemonik. Ni kaedah kelima kot kan. Kaedah kelima mnemonik. Mnemonik ni apa? Mnemonik ni adalah kaedah untuk mengingat fakta. Okey, dalam kaedah mnemonik ni, ini Ustaz ambil daripada Ustaz Romi. Ustaz Romi dari MSN Balik Pulau, dia cipta kaedah ni untuk memudahkan pembelajaran sembelihan, korban dan haji. Okey, kita tengok. Kita tengok macam mana cara nak mudah faham tajuk ni. Okey, sembelihan dan korban. Nak ingat rukun sembelihan, senang saja ingat PBA. PBA ni kalau di Pulau Pinang, dia macam bekalan air Pulau Pinang lah. Bekalan air Pulau Pinang dipanggil PBA. Kalau kami tahu dah sinonim sangat dengan PBA ni. Kalau kamu kalau rasa PBA ni tak sesuai, tukarlah jadi ABP kan. ABPH contohnya kan. Okey, ni cara dia. Seterusnya macam mana nak ingat syarat sah korban? Kan panjang kan? Jadi Ustaz dah susun, Ustaz Romi dah susun. Cara dia adalah Wishnu. Nampak tak? Kata wish. Ustaz Romi dia cipta kaedah ni, Ustaz jadi dia punya tukang buat slide. Ustaz adalah sumbangan sikit dalam ni. Tapi kaedah ni diasaskan oleh Ustaz Romi. Okey. Wishnu, ingat je lah, waktu Islam sihat halal niat umur. Ni KBSM punya tajuk sebenarnya. Tapi boleh juga guna lagi dalam KSSM. Okey, jenis binatang ternakan yang sesuai untuk dibuat ni lah korban kan. Kan nak ingat kan, biri, kibas, kambing, sapi, susah kan. Jadi short form dia apa? Tapikari. Unta, sapi, ni apa? Kambing Kambing, biri-biri. Boleh. Dalam KBSM dia nak syarat cukup umur. Tapi dalam KSSM dia nak nama binatang tu saja. Tapikari. Okey, sunat korban. Ni sunat dia. Okey, dimulakan dengan bismillah dan selawat, disudahi dengan doa. Alat tajam tidak potong sendiri kiblat. Ni nantilah boleh kamu tengok kaedah dia. Pembahagian daging korban senang saja. Kalau bernazar 100% bagi orang miskin. Kalau pembagian biasa nampak tak carta ni? 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 sendiri, 1/3 hadiah, 1/3 sedekah kepada orang miskin. Okey, haji dan umrah. Macam mana nak ingat maksud haji dan umrah? Okey, Ustaz Romi dah susun menjadi kusim. Kusim apa? Kunjungi. Dia letaklah syarat ibadah masa. Kusim. Macam mana ingat kusim? Kuku dengan SIM card. Kusim. Kunjung syarat ibadat masa. Kusim. Hari ni pun boleh ingat. Next. Makbi. Jeruk makbi. Jeruk pencecah tu kan. Makbi. Rojak makbi. Syarat wajib haji adalah makbi. Apa dia? Merdeka, berakal, kan, berkemampuan, balik Islam. Makbi. Makbi tu kan. Tu rojak makbi. Makbi Ciri berkemampuan dalam KBSM ada. Dalam yang Ustaz kata spektrum ilmu tu. Kesempatan. Apa kesempatan? Kenderaan, selamat, masa, perempuan, tambang, nafkah. Tengoklah perincian dia. Yang penting ingat, ni nama dia mnemonik, kaedah mnemonik.
Okey, kenderaan selamat. Tengok gambar ni. Lebih mudah ingat, kesempatan. Rukun haji. Macam mana nak ingat rukun haji? Niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, nafkah. Kan susah sikit kan? Ambil lah short form mnemonik dia. Nak wani tapi suka Siti. Ha ni. Nak wani ke nak Siti? Aduh kan, gelojoh betul lah. Wani pun nak, Siti pun nak kan. Kena pilih salah satu lah, tak boleh dua-dua kan. Tapi ni orang kata sajalah. Saja nak bagi ingat. Nak wani tapi suka Siti. Siti. Cukur tertib. Perkara wajib haji. Kan banyak kan nak ingat. Jadi macam mana mnemonik dia? Niatmu melakar minat 3 teman. 3 jamrah. Teman tinggalkan. Kalau kaedah ni boleh memudahkan kamu, ambil lah kaedah ni. Kalau rasa macam susah, buatlah kaedah sendiri, mnemonik versi kamu sendiri. Ini tujuan hari ni, bukannya kita nak bagi semua ni. Tapi nak bagi pendarahan kepada kamu, sebenarnya banyak cara nak buat nota. Okay, niatmu melakar minat 3 teman. Mungkin 3 Idiot tu. Kan, filem 3 Idiot tu. Dia 3 teman ni nak melakar seorang wanita. Contohlah kan. Okay. Kita sambung pada kit pembelajaran haji dan umrah pula. Okay. Ni adalah kaedah susun kad pula. Ustaz akan tunjuk kaedah susun kad macam mana. Ni yang tadi Ustaz beritahu. Kaedah ni kita nak susun kad. Okey, macam mana nak ingat perkara haram dalam ihram? Ni cara dia. Yang pertama, ingat kategori perkahwinan. Yang kedua sekejap dia ada, Ustaz kena bawa ke tepi sikit. Yang kedua adalah kecantikan. Okay. Yang ketiga adalah berkaitan tangan. Yang keempat adalah berkaitan alam. Macam mana nak ingat? Okey, ni ada perkahwinan, bersetubuh tak boleh, pendahuluan bersetubuh tak boleh, berkahwin, mengawinkan, menjadi wali yang berkaitan perkahwinan tak boleh. Jadi diletakkan dalam flashcard. Ustaz test lah dekat anak murid Ustaz, 2 minit dia dah boleh ingat semua dah. Perkara haram dalam ihram. Okey. Kedua, kecantikan. Bagi perempuan saja tak boleh menutup muka. Perkara haram dalam ihram. PHDI. Menanggalkan bulu dan rambut. Lelaki dan perempuan pun tak boleh. Yang berkaitan kecantikan, bau-bauan. Kan alat-alat bau-bauan ni tak boleh. Kalau buat juga kena dam. Okey. Berkaitan tangan. Potong kuku dilarang. Bersarung tangan lelaki perempuan pun dilarang. Nampak tak? Perempuan yang ada satu je tak boleh menutup muka. Okey, berkaitan alam, memburu. Kan, memburu pun tak boleh. Memotong pokok pun tak boleh. Haiwan tak boleh, pokok pun tak boleh. Jadi senang ingat. Okey, Ustaz batal balik. Ustaz rasa walaupun Ustaz tak dengar suara kamu, cuba kamu jawab. Bahagian perkahwinan. Yang pertama apa? Bersetubuh. Yang kedua, pendahuluan bersetubuh. Yang ketiga, nikah. Kahwin, kan? Berkahwin, mewalikan. Seterusnya, berkaitan kecantikan. Untuk muka tak boleh. Tanggalkan bulu tak boleh. Bau-bauan. Berkaitan tangan, potong kuku tak boleh. Satu lagi, pakai sarung tangan. Berkaitan alam, memburu haiwan tak boleh. Satu lagi berkaitan tumbuhan, tak boleh potong pokok. 1 minit boleh ingat perkara haram dalam ihram. Senang. Okey, yang kedua, sunat sebelum berihram. Dia ikut kronologi. Potong kuku, cukur janggut. Jadi sebelum ihram buatlah benda ni dulu. Sebab masa dah ihram tak boleh dah cukur janggut, potong kuku. Kan mandi sunat. Okey, mandi sunat. Baru pakai ihram, baru solat sunat, baru doa. Dia ikut turutan. Nampak? Dia dah potong kuku, dia cukur janggut, dia mandi. Lepas mandi pakailah ihram. Pakai baju kan lah, pakai ihram. Lepas tu dah pakai ihram, dia dah mandi sunat ni, dia dah wuduk lah kan. Dia solat, lepas tu dia berdoa. Kalau Ustaz batal balik ni, Ustaz rasa ingat kamu ni. Apa ingat? Potong kuku, cukur janggut, mandi sunat, ihram, solat, doa. Okey? Sunat semasa ihram. Ni dah cerita masuk ihram dah. Bertalbiyah. Berada di Muzdalifah sehingga subuh. Okey? Dia ada di Arafah sehingga maghrib. Sebenarnya dia sekejap pun boleh, tapi sunatnya sampai maghrib lah kan. Sampailah subuh Muzdalifah tu. Kutip batu dekat situ. Pusing 7 pusingan secara berturut-turut sebenarnya. Dia tambah kat situ.
Solat sunat belakang makam Ibrahim dia ikut kronologi. Lepas tu pergi sa'i keluar melalui pintu Safa. Okey, lepas tu naik bukit. Maksudnya panjat bukit tu adalah sunat. Kalau tak panjat pun tak apa. Semasa ihram ni kena lebih sikit lah dia punya bacaan. Okey, tapi insya-Allah mudah je ni. Ni yang macam tadi, yang kawan kamu main kad tu lah. Kad ni lah dia guna. Cuma ni Ustaz buat dalam bentuk online lah. Okey, Ustaz bagi 1 minit. Cuba detect. Kalau kecil sangat minta maaf. Tengok kad ni. Ada berapa kad? Okey. Ustaz nak kamu ingat yang ni je. Turutan ni je. Niat, ihram. Tinggalkan larang ihram. Tawaf, sa'i, tahallul. Tertib. Lepas tu dia macam ular. Dia pergi sini pula kan. Dia pergi sini niat ihram. Tinggalkan larangan. Wukuf. Malam Muzdalifah. Okey. Tahallul awal. Tawaf ifadah. Ni turutan. Ni adalah turutan haji tamattu'. Sebenarnya dekat sini dia turun, dia macam ular. Yang ni adalah berkaitan dengan buku teks. Yang Ustaz color warna biru ni. Yang color ni adalah yang tiada kaitan dengan buku teks. Tetapi penting juga untuk kamu belajar. Ni yang kad yang kawan kamu guna tadi. Okay? Mungkin susah kan nak ingat dalam masa 1 minit, 2 minit, 5 minit pun susah. Ni Ustaz panggil ni sebagai rak maya. Ataupun padang latihan. Sebelum kita pergi stadium, kita main, kita berlatih kat padang latihan, susun kad ni. Okey. Sekarang, inilah. Haji tamattu' ni ada dalam buku teks kan, KSSM Ustaz tunjuk sikit sekali lalu. Apa itu haji tamattu'? Haji tamattu' adalah melakukan umrah dulu. Okey, umrah yang pertama kita buat dulu, kemudian baru buat haji. Macam mana turutan dia? Begini padang latihan, stadium dia. Pada 6 Zulhijjah, contohlah 6 Zulhijjah ni dalam buku teks yang Ustaz ambil. Dia niat ihram di miqat. Dia tinggalkan larangan ihram. Dia tawaf. Lepas tu dia sa'i. Kemudian dia bercukur dan tertib. Ini adalah pekerjaan umrah. Nampak tak? Umrah ni pekerjaan dia ni je. Tak banyak. Rukun dia ni je. Pekerjaan dia cuma apa? Niat. Niat pun tak buat kan? Tawaf, sa'i, cukur. Dah. 3 tu je. Yang lain semua yang bukan pekerjaan. Kan semua dalam hati, yang ni tinggalkan perkara bukan pekerjaan. Tertib ni ikut turutan. Okey, lepas tu dia dah buat benda tu. Ni stadium ni Ustaz tunjuk. Ni stadium sebenar dia. Inilah kita buat haji ni 8 hingga 12 Zulhijjah pun dah boleh selesai. Tapi Ustaz lebihkan pada 14 Zulhijjah. Okey, letak waktu maghrib. Kalau tak nak pakai atas ni pun boleh. Okey, lepas nak buat haji, kita buat apa? Ni kita dah niat kan? Kita dah habis tahallul, kita dah keluar daripada ihram. Yang pertama, kita niat kalau dalam buku dia letak niat di masjid. Masjidil Haram, niat di Masjidil Haram. Tapi boleh juga niat di hotel. Kalau ikut buku lah, niat di masjid. Okey, kemudian lepas tu kita tinggalkan perkara larangan dalam ihram. Tak payah ikut masa. Masa tu, maghrib isyak tu abaikan dulu. Okey. Lepas tu pada 9 Zulhijjah kita buat apa? Kita wukuf di Arafah waktu zuhur. Nampak kat sini. Kemudian kita bermalam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Nampak? Bermalam ni kan, lepas maghrib tu kita bermalam. Kita kutip batu kat situ. Lepas tu esok pagi, subuh-subuh tu, ataupun sampai tengah hari tu, kita melontar Jamrat Aqabah. Okey? Lepas dah melontar Jamrat Aqabah, kita bercukur. Bercukur ni lah dipanggil tahallul awal. Kan? Tahallul awal maksudnya sebahagian daripada haram dan ihram dah terlepas. Lepas tu kita bertawaf ifadah. Lepas tawaf ifadah, jadilah tahallul tsani. Tu tak ada dalam buku, dia ada dalam buku teks juga, tapi tak apalah, untuk hari ni tak sempat. Okay, lepas tu kita bersa'i. Nampak tak orang ni dia sa'i pakai baju apa? Dia tawaf ifadah dia pakai baju biasa, dia sa'i pakai baju biasa sebab dia dah berlepas daripada ihram selepas dia bercukur kat sini. Okey. Lepas tu 11 Zulhijjah dia bermalam di Mina. Nampak dia pakai baju biasa kan? Dia melontar 3 jamrah. 12 Zulhijjah dia buat apa? Malam di Mina lontar 3 jamrah. 13 Zulhijjah dia buat apa? Tapi 12 Zulhijjah dia dah boleh tinggalkan Mina, dah boleh balik dah. Dah tak perlu tunggu sampai 13. Yang ni dia namakan nafar awal. Lepas tu kalau dia tak nak juga, dia nak lanjutkan juga, 13 Zulhijjah dia tidur lagi kat Mina, dia lontar lagi 3 jamrah. 21 lagi lontaran batu. Lepas tu dah selesailah dia nafar sani. Lepas tu dia buat apa? Lepas tu dia tawaf wida, habislah pekerjaan haji dia.
Tapi dalam buku teks, kamu kena ingat dalam buku teks dia cuma takat ni je. Yang Ustaz colourkan hitam kotak ni, dia takat ni je. Macam tergantung pula kan, pekerjaan dia tak habis. Mana haji tawaf wida dia? Jadi Ustaz tambah dalam pembentangan Ustaz hari ni supaya kamu lebih faham lah kefahaman kamu tu. Okey? Ni tahlul awal, ni tak semestinya lah mana-mana yang dulu, mana kemudian. Okey? Yang ni Ustaz tunjuk secara lalu je lah kan. Ni perjalanan tamatuk. Nampak tak? Mula dari airport Malaysia, dia pergi dekat Madinah. Yang dekat Madinah ni, perjalanan dia bukan haji umrah tau. Ini ziarah nama dia. Pekerjaan haji dia bermula kat mana? Dia niat apa? Dia mikot di ihram ni. Dia nak start buat umrah. Yang kat sini dia buat umrah. Sampai sini habis umrah. Lepas tu kat sini dia niat haji. Dia berjalan buat pekerjaan haji macam tadi. Habis. Dah sampai tawaf wida. Dia pun kembali ke Malaysia. Inilah dia punya. Nanti kalau kamu tengok pembentangan ni boleh. Ni kalau nak main quiz sikit boleh lah kan. Kamu tengok je lah. Ni fakta tambahan supaya kita jadi lebih mengenali haji dan umrah ni dengan lebih mendalam lah. Okey. Ustaz ada 15 minit lagi. Okey, Ustaz akan jelaskan sedikit. Ini adalah hadiah untuk peserta hari ini. Hadiah juga untuk Ustaz-Ustazah. Okey. Hadiah ni Ustaz usahakan benda ni hampir 2 tahun dah. Modul belajar sendiri ni Ustaz dah usahakan selama hampir 2 tahun. Dalam setahun setengah. Jadi dalam modul ni kita ada semua buku teks interaktif daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nama produk ni kita dah namakan dia Kendiri Online. Sebab apa? Ulang kaji sendiri, kejayaan menanti. Sangat sesuai. Sebab tadi Ustaz tengok dalam ruangan chat ada pelajar kata SPMRSM sebulan saja lagi. Allah tak sempat. Tak sempat tak apa. Pergi saja dalam platform Kendiri Online ni. Kamu belajar dari sini, jawab kuis, tengok video YouTube, tengok video TikTok. Jawab soalan, download nota-nota yang Ustaz masukkan dalam tu. InsyaAllah boleh membantu kamu. Nota hari ni pun Ustaz letak dalam modul belajar sendiri ni. Macam mana cara nak akses? Nanti Ustaz bagi, tapi kalau kamu ada screenshot boleh akses ni. Type je ni, masuk pergi. Okey? Ni fungsi modul online ni adalah sebagai buku teks digital. Maksudnya kita sekarang ni ada buku teks PDF kan. Jadi Ustaz dan tim Ustaz telah potong PDF ni mengikut topik. Jadi mudah. Okey, apa dia? Kendiri online ni adalah gabungan antara video, buku teks, nota dan kuis. Quizzes, Microsoft Form, Google Forms, quizzes lah. Banyak kita letak dengan Microsoft Forms. Okay, kamu boleh latih tubi dalam tu. Okay. Ini contoh dia. Okay, buku teks interaktif ni. Bentuk dia macam ni. Jadi, setakat ni yang dah gunakan dia, kita dah ada 3,191 kali akses kepada Kendiri Online tingkatan 5. Ni detail dia lah. Berapa kali akses dekat setiap topik. Okey, untuk tingkatan 4, 1,920 kali akses. Jadi Ustaz harap lepas Ustaz promote kat kamu ni, lebih banyak lagi akses. Kita dah promote satu Malaysia, tapi kita harap dapat membantulah. Ustaz akan update dari semasa ke semasa lah portal ni. Okey, kalau Ustaz tunjukkan sedikit dalam masa 10 minit. Okey, portal ni sebelum kita habiskan. Sekejap Cara nak pergi dia adalah begini mana? Okey. Contohlah Ustaz bagi satu link Ustaz bagi satu link. Okey. Bila kamu pergi portal ini, kamu akan jumpa link ni. Okey, Pendidikan Islam tingkatan 5 ni. Okey. Kamu pergi ke home ni, kamu akan nampak macam ni lah. Susunan dia. Topik 1, topik 2, topik 3 sampailah topik ke-21. Okey, misalnya kata para pelajar nak belajar tentang sekejap Ustaz tengok. Keunggulan tokoh Islam. Pergi kat sini, klik saja. Okey, nampak tak? 223 view dah setakat ni. Jadi Ustaz letakkan Ustaz Nordin tadi, Muallim Nordin punya video berkaitan keunggulan tokoh Islam. Ada juga video YouTube tentang Salahuddin Al-Ayyubi kat sini.
Ada video TikTok, boleh klik tengok TikTok tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Nota yang dia present tadi tu ada letak dalam ni. Okay, Hasan Al-Banna cerita dia sikit. Kamu study online kat sini. Kita bagi sikit nota-nota, tapi nota setakat ni terhad saja dekat yang sirah dengan fiqh sikit-sikit. Yang lain-lain belum ada nota. Kita akan update nantilah. Okey, ada TikTok punya video dalam ni kalau kamu nak ni. Kalau kamu nak buku teks pun ada. Download lah topical ni. Kalau perlulah, kalau tak perlu, pergi kepada penilaian. Try jawab soalan penilaian kat sini. Mungkin soalan-soalan ni keluar dalam exam nanti. Ataupun jawab soalan yang quiz disediakan. Contoh kamu klik kat sini. Okey, tulis nama. Tulis kelas mana. Kalau sekolah lain, tulislah. Ni balik pulau kan, ni sekolah lain. Jawablah, cuba jawab. Cubalah. Boleh tak? Jawab-jawab ni kamu buat banyak kali, insya-Allah dia akan jadi orang kata latih to be untuk kamu lah. Kan, walaupun dalam SPM tak keluar soalan objektif macam ni kan. Tapi dia boleh jadi boleh view result, berapa result dapat? 20%. Kan main hentam saja kan. Maksudnya dia beritahu kamu lah jawapan betulnya apa kan. Dia boleh jadi latih to be platform ni Okey, kalau nak cuba nanti Ustaz akan bagi sebentar lagi link ni. Okey, mungkin dalam ruangan chatting ni. Ustaz akan bagi link ni. Lepas tu ni adalah link untuk tingkatan 4. Contoh topik tingkatan 4. Sekejap ni bentuk tingkatan 4. Berdasarkan kita dah buat survey, kita minta cadangan daripada 500 orang pelajar. Mereka cadangkan letaklah nota, letaklah video TikTok, video pendek-pendek, letaklah latih to be Ustaz dalam tu. Okey, jadi Ustaz mendengar rintihan mereka, Ustaz dan tim Ustaz, kita tambah baik. Kita letak nota express kat sini. Form 5 pun ada nota express. Kamu boleh download nota-nota. Kan? Kalau dialu-alukan lah, kalau Ustaz Syazah yang ada dalam ni mempunyai nota-nota yang best, boleh kongsikan dengan pelajar, okay, boleh hubungi saya, kita letak dalam ni supaya boleh digunakan oleh pelajar kita. Kalau dah kata lah, saya dah habis belajar lah Ustaz, saya dah habis study dah, saya nak buat apa? Pergi Wakelet. Ni nama dia Wakelet platform ni. Pergi latih to be kat sini. Okay, pergi klik je latih to be. Klik latih to be. Carilah soalan-soalan yang berkaitan. Contoh kamu nak belajar tentang pelajaran 18. Kliklah pelajaran 18. Ada quizzes, ada Microsoft Form dan sebagainya. Cuma yang tak ada dalam ni adalah latihan berkaitan Al-Quran. Kita tak buat soalan berkaitan Al-Quran. Hadis, akidah semua ada. Okey. Jadi di situlah dia punya cara dia untuk kita ni. Kamu tidak memerlukan akaun Wakelet untuk mengakses kepada platform ini. Tapi kalau kamu ada akaun Wakelet, boleh menjadi follower dan friend Ustaz lah di dalam link ini. Jadi seperti dijanjikan Ustaz bagi sekejap untuk bagi masa Ustaz 2 minit sebentar, Ustaz nak bagi linknya di dalam ruangan ni lah. Ruangan ni. Sebab mungkin ada di kalangan kita ni, dalam kalangan kamu yang bukan dari MRSM, nanti mungkin ada yang tertinggal. Orang kata Ustaz Ustazah tak dapat nak sharekan dengan kamu link ni. Jadi Ustaz bagi sekarang. Di sini di ruangan chat. Ni tingkatan 4 Okey, kita cari yang tingkatan 5 pula. Siapa yang ambil boleh save terus. Okey, kita ambil yang tingkatan 5. Ni platform ni kamu boleh gunakan untuk belajar sendiri. Contoh platform tingkatan 5 ni, kamu ambil lah mana tajuk, kamu buatlah latihan kat situ. Ni berkaitan UTQH ni kan, bulan depan ni kan. Klik kat sini. Yang tanya tadi, macam mana nak baca hadis dengan betul kan? Mungkin ada lah dalam ni. Kalau tak ada tu, cari je lah yang ada nota ni. Mungkin Ustaz dan tim Ustaz akan tambah baik lah. Okey, kita pergi kepada platform tingkatan 5 ni. Okey, kamu juga boleh share. Kamu boleh share ni kepada kawan-kawan yang lain yang tak sempat nak hadir. Boleh share. Okey, kita masukkan dalam ruangan WhatsApp ni. Okey, Ustaz Wan boleh dapat kan dalam ruangan chatting ni? Ya, dah masuk dalam. Baik. Terima kasih Ustaz. Sekejap Ustaz rasa
Ini je lah pembentangan terakhir daripada Ustaz untuk tajuk ini. Okey, kita dah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya, untuk belajar ni kita tidak boleh mengharapkan orang lain lah. Sebab yang nak exam tu diri kita. Jadi kita kena berusaha sedaya yang mungkin untuk mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran kita. Tapi kita sebenarnya masih memerlukan orang lain. Walaupun kita tak harapkan orang lain, kita memerlukan orang lain untuk membantu kita. Misalnya dalam yang dianjurkan oleh bahagian pendidikan MARA ni, seminar-seminar macam ni adalah untuk membantu diri kamu. Mungkin kamu dah dengar banyak kali, tak apa. Kalau Ustaz lah, Ustaz beritahu para pelajar, dengar sampai muntah. Setakat ni dah dengar seminar sampai muntah tak? Kalau tak muntah lagi, tak cukup banyak lagi kamu dengar. Dengar sampai muntah, sampai betul-betul faham. Apa pun subjek. Kalau kami, pendidikan Islam lah, dengarlah seminar dekat YouTube tu banyak lagi. Lepas ni Ustaz Wan Marzuki akan record. Boleh dengar record. Okay. Jadi, dengarlah dan selamat berjaya. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapatlah sedikit sebanyak membantu para pelajar untuk skor A+ dalam subjek pendidikan Islam. Okey, dalam ruangan chatting sekejap lagi Ustaz akan masukkan beberapa link lagi, nota-nota hari ni punya slide Ustaz akan masuk dalam ni. Kalau andai kata tak sempat nak ambil dalam ruangan chatting, kamu boleh pergi kepada Wakelet, pergi ambil daripada situ. Ustaz ada upload di situ. Daripada Ustaz, Ustaz memohon maaf jika ada salah silap dan terkurang terkasar bahasa sepanjang penyampaian. Terima kasih Ustaz Wan Marzuki mengizinkan saya berkongsi di sini. Terima kasih juga para pelajar, Ustaz-Ustazah yang ada ataupun sesiapa saja peserta yang ada hari ini. Setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah pada Ustaz Wan Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Muhammad Faisal bin Fazil atas bimbingan dan juga ceramah bagi seminar skor A+ pendidikan Islam pada petang ini. Mudah-mudahan perkongsian yang telah diutarakan oleh Ustaz Faizal dapat memberi manfaat yang besar kepada guru dan juga anak-anak pelajar. Alhamdulillah banyak perkara yang dikongsi oleh Ustaz dalam seminar tersebut, bermula dengan kaedah pengenalan kepada KSM, perbandingan KKSM dengan KBSM, pengenalan bagaimana kaedah nak menghafaz dengan cara yang cepat dan tepat. Ada pelbagai kaedah yang digunakan. Semua itu adalah untuk kemudahan anak-anak pelajar sekalian. Dan juga yang terakhir ada bahan-bahan yang di-sharekan oleh Ustaz Faizal untuk memudahkan pelajar belajar sendiri, secara online. Sekarang ni mudah, tak ada masalah. Kalau kita rasa nak belajar, pelajaran kita berada di hujung jari kita. Mudah-mudahan perkongsian pada petang ini dapat memberi manfaat yang besar kepada kita semua, dan kami doakan kepada anak-anak pelajar calon SPM 2021 mudah-mudahan mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPMRSM yang akan bermula pertengahan November nanti, dan juga SPM pada tahun hadapan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Faisal atas perkongsian pada petang ini, dan juga kepada guru-guru yang turut serta, dan tak ketinggalan kepada anak-anak pelajar sekalian. Kita tangguh. Sebelum tu, bagi anak pelajar yang ingin melihat kembali rakaman seminar pada petang ini, boleh masuk melalui link yang sama yang anak pelajar masuk pada hari ini. Okay, itu saja. Kita tangguh seminar kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.